Selamat sejahtera kepada para penonton yang telah sudi mengunjungi saluran kami yang bertujuan untuk memperkaya kedalaman hidup. Terima kasih diucapkan. Setiap kali saya pulang ke rumah, istri saya akan tergesa-gesa mengambil tuala mandi dari ampayan. Tingkah laku yang nampak remeh itu menimbulkan syakwasangka, lalu saya memasang kamera tersembunyi. Dan kebenaran yang terbongkar membuatkan saya kaku di situ. Setiap kali saya tiada di rumah, seorang lelaki asing keluar masuk ke rumah saya. Pada mulanya, saya hanya menyangka ia sekadar kecurangan biasa. Namun, saya tidak pernah bermimpi bahwa sehelai tuala mandi itu akan membawa saya kepada sebuah rahasia yang mengerikan. Rahasia itu mengubah saya daripada seorang ketua keluarga menjadi orang asing dalam sekelip mata, dan tidak lama kemudian, meletakkan saya di tengah-tengah kes pertukaran bayi yang menggemparkan negara. Sama ada saya harus melindungi anak yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang, atau mencari semula anak kandung saya yang telah tertukar, saya kini berada di persimpangan pilihan yang kejam. Perjalanan saya untuk menuntut kembali keadilan hati yang bermula dari saat paling pedih, kini bermula. Nama saya Amir. Umur saya 35 tahun dan saya bekerja sebagai seorang ahli farmasi di sebuah pusat perubatan besar di Kuala Lumpur. Saya bukanlah lelaki yang hebat, tetapi dengan kerjaya yang stabil, penampilan yang kemas, dan perwatakan yang bertanggung jawab, saya tidak pernah dipandang rendah di mana-mana. Saya dan istri saya, Sofia, bercinta selama hampir setahun sebelum berkahwin. Sofia seorang wanita yang lemah lembut dan bijak. Dahulu dia bekerja sebagai juru rawat di hospital yang sama dengan saya, tetapi dia berpindah ke klinik kesehatan berdekatan karena ingin meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Kami tinggal di tingkat 12 sebuah kondominium di kawasan perumahan yang tenang. Istri yang cantik dan baik, tempat kerja yang bebas tekanan, semuanya kelihatan berjalan lancar. Orang di sekeliling sering mencemburui saya, mengatakan saya bertuah mendapat istri yang pandai menguruskan rumah tangga. Sofia benar-benar seorang suri rumah tangga yang sempurna, sukar ditemui pada zaman sekarang. Dia pandai memasak, tahu mengambil hati suami, dan amat menyayangi anak kami. Tidak seperti wanita lain, dia tidak tamak akan barangan berjenama atau kosmetik, dan tidak gemar bergaul dengan rakan-rakannya. Sofia melahirkan anak lelaki kami kira-kira setahun yang lalu. Sejak itu, dia berhenti kerja di klinik kesehatan dan menumpukan sepenuh perhatian kepada penjagaan anak di rumah. Saya juga merancang untuk membuka sebuah farmasi kecil untuknya, supaya dia boleh bekerja sambil menjaga anak di rumah. Sofia sangat menyukai ide itu. Dia begitu teruja, mencari maklumat di internet dan mula belajar tentang preskripsi obat-obatan. Hati saya juga berasa bangga dengan pikiran bahwa saya dapat menyediakan sebuah kehidupan yang selesa untuk istri dan anak saya. Namun, kira-kira 3 bulan yang lalu, saya mula merasakan sesuatu yang aneh. Ia bukan sesuatu yang jelas kelihatan, tetapi lebih seperti firasat buruk yang perlahan-lahan timbul di dalam hati. Sama ada saya pulang tepat pada waktunya atau pulang awal tanpa memberitahu, setiap kali saya tiba di rumah, istri saya akan melakukan perkara yang sama. Dia akan terus berlari ke beranda, dan tergesa-gesa mengangkat tuala mandi yang dijemur. Pada mulanya, saya hanya berpikir secara mudah. Mungkin dia malu suaminya melihat pakaian yang dijemur bersepah, atau mungkin dia bimbang warna tuala akan luntur di bawah cahaya matahari. Tetapi, tanpa gagal walau sehari pun, perkara pertama yang disentuh istri saya sebaik sahaja saya membuka pintu depan adalah tuala itu. Tuala mandi berwarna kuning, ya, saya ingat warnanya dengan jelas. Di beranda yang dipenuhi pasu-pasu bunga hijau dan pakaian kecil anak saya, warna kuning terang itu sangat menonjol. Ada kalanya ia berwarna merah, ada kalanya biru, tetapi hari-hari tuala kuning dijemur adalah yang paling kerap. Malah, pernah sekali saya mengintai melalui celah pintu sebelum membukanya, dan Sofia sedang bergegas ke beranda seolah-olah coba menyembunyikan sesuatu. Apabila saya membuka pintu dan masuk, istri saya tersenyum canggung sambil berkata pakaian belum kering sepenuhnya, jadi dia mahu menjemurnya semula. Semakin saya perhatikan, semakin besar syakwasangka saya. Saya pernah bertanya beberapa kali secara bersahaja, kenapa awak basuh tuala kerap sangat? Setiap hari ke? Sofia menjawab dengan senyuman ringan. Dah jadi tabiat. Tuala mandi kalau biar lama nanti jadi hapak, tak elok untuk kulit. Saya mengangguk dan tidak bertanya lagi, tetapi hati saya dilanda badai. Pernah sekali, pada hari saya pulang agak lewat, tuala mandi itu ada di dalam bakul pakaian kotor, tetapi ia lembab. Ini bermakna ia baru sahaja diangkat. Padahal, cuaca pada hari itu cerah dari pagi hingga petang,
cukup untuk mengeringkan pakaian berkali-kali. Saya menceritakan hal ini kepada sahabat karib saya sejak zaman university, Khairul. Khairul, seorang anggota polis, mempunyai perwatakan yang tenang dan tajam pemikirannya. Setelah mendengar cerita saya, Khairul berkata, "Ini pelik. Istri kau hampir sepanjang masa di rumah, tapi kenapa dia terlalu berwaspada setiap kali kau balik dan menyembunyikan tuala itu? Langsung tak nampak semula jadi. Mungkin tak tuala tu sejenis kot rahasia?" Saya terkejut. Kot rahasia? Bunyinya seperti cerita dalam film penyiasatan murahan, tetapi semakin saya pikirkan, ia ada logiknya. Ketergesaan Sofia ketika mengangkat tuala, pandangan matanya ketika melihat saya pulang tanpa diduga, semuanya tidak kelihatan seperti tindakan tidak sengaja. Ia mempunyai tujuan yang jelas. Mungkin tuala itu adalah isyarat untuk sesuatu yang saya tidak tahu. Saya tidak berkata apa-apa kepada Sofia. Saya berpura-pura seperti biasa, malah melayannya dengan lebih mesra sambil memerhatikan keadaan. Rumah sentiasa kemas, anak kami membesar dengan baik, dan makan malam masih lazat seperti biasa. Tetapi, dalam pandangan mata istri saya tidak lagi merasakan kasih sayang seperti dahulu. Setiap kali saya memeluknya, saya merasakan ada dinding gaib yang sejuk seperti besi di antara kami. Kemudian pada suatu hari, satu insiden berlaku yang membuatkan saya tidak boleh berdiam diri lagi. Hari itu hari Rabu. Saya selesai kerja awal dan merancang untuk membuat kejutan kepada istri saya, jadi saya tidak menghubunginya terlebih dahulu. Kira-kira jam 4 petang, ketika saya membuka pintu depan, tiba-tiba loceng pintu berbunyi dengan kuat. Saya bergegas membuka pintu. Di hadapan pintu, berdiri seorang lelaki tinggi memakai kemeja teh putih, seluar jin, dan pelitup muka. Dia mengangkat tangan, menanggalkan pelitup mukanya dan berkata acuh tak acuh, "Lama saya tekan loceng, baru sekarang buka pintu." "Ya," saya kaku di situ. "Siapa dia?" Lelaki yang tidak pernah saya lihat. Lelaki itu juga terkejut melihat saya, berundur selangkah, dan tergesa-gesa memakai semula pelitup mukanya sambil tergagap-gagap. Maaf, saya silap rumah." Tanpa memberi saya peluang untuk bertanya, dia berpusing dan hilang di ujung koridor. Saya berdiri termangu-mangu. Silap rumah? Cara dia menekan loceng berkali-kali dan nada suaranya yang seolah-olah menegur karena lambat membuka pintu. Itu bukan sikap orang yang tidak dikenali. Sebaik sahaja saya masuk ke dalam, Sofia keluar dari dapur dan bertanya dengan canggung, "Siapa tadi, Bang?" Apabila saya menjelaskan apa yang baru berlaku, wajah istri saya menjadi pucat dengan ketara. Sofia memaksa diri untuk senyum dan berkata, "Mungkin dia silap tingkat agaknya." Saya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi pada ketika itu juga, istri saya sekali lagi berlari ke beranda dan mengangkat tuala kuning. Tuala itu lagi, tuala yang muncul setiap kali saya tiada di rumah. Saya melihat belakang istri saya, dan merasakan jantung saya seperti diremas. Sesuatu yang sangat tidak kena sedang berlaku, dan saya dapat merasakan jika saya terus berdiam diri, saya tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Malam itu, saya berbaring di sebelah Sofia tetapi tidak dapat tidur. Sambil merenung siling dalam kegelapan, buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasakan rumah ini bukan lagi tempat perlindungan saya. Saya membuat keputusan. Esok, saya mesti memasang kamera. Jika tuala mandi itu benar-benar kot rahasia, saya mesti mengetahui apa yang tersembunyi di sebaliknya. Walaupun kebenaran itu akan menghancurkan hati saya berkeping-keping, saya harus menghadapinya dengan tabah. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal daripada biasa. Sofia sedang tidur nyenyak di sebelah, wajahnya tersembam di bantal. Rambutnya yang panjang terurai lembut, persis seperti seorang istri dan ibu yang mitali. Saya merenungnya lama. Tetapi pada ketika itu, kepercayaan penuh seperti dahulu tidak lagi ada di mata saya. Saya berbohong, mengatakan ada mesyuarat awal di hospital. Sofia menguap ringan dan melambai tangan, mengingatkan saya supaya jangan lupa sarapan. Istri saya masih kelihatan mengambil berat dalam setiap kata-kata dan perbuatannya, tetapi kadang-kadang, sesuatu yang terlalu sempurna itulah yang menimbulkan syak. Saya singgah di kedai elektronik langganan saya di sebuah lorong kecil berhampiran rumah. Pemilik kedai mengenali saya dan menyangka saya datang untuk membeli sesuatu untuk dipasang di bilik anak lelaki saya. Saya memilih kamera mini tercanggih. Saiznya hanya sebesar kuku dan boleh disambungkan ke telepon pintar melalui Wi-Fi. Sebagai persediaan untuk sebarang kemungkinan, saya juga membeli kad memori berkapasiti besar untuk menyimpan semua rekaman. Tengah hari itu,
Saya pulang ke rumah lebih awal daripada biasa. Ketika itu, Sofia sedang menidurkan anak kami, dan suasana rumah sunyi. Saya memberitahunya bahwa beberapa pasu bunga tumbang akibat hujan beberapa hari lalu, jadi saya perlu mengemas beranda sedikit. Sofia hanya mengangguk tanda setuju dan terus berbaring di sebelah anak kami. Saya menggunakan kesempatan singkat itu untuk memasang kamera di celah bahagian bawah pasu bunga yang paling besar. Ia adalah pokok menjalar yang rimbun, jadi ia dapat menyembunyikan lensa, sambil memberikan pandangan yang jelas ke seluruh ruang tamu dan pintu depan. Kedudukan yang sempurna. Saya mengira sudutnya dengan teliti. Saya juga melaraskan arah cahaya supaya tidak berlaku backlight dari beranda pada waktu petang. Setelah semua persiapan selesai, saya masuk ke bilik dan berbaring di sebelah istri dan anak saya, berpura-pura tidur. Tetapi di dalam, hati saya terasa seperti terbakar. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan. Ketiadaan salah istri saya, atau kebenaran yang terungkap, walaupun menyakitkan. 2 hari kemudian, saya sengaja memohon untuk kerja shift malam, merancang untuk meninggalkan rumah awal pagi dan tidak pulang sehingga lewat malam. Ketika meninggalkan rumah, saya sengaja memberitahunya bahwa saya akan pulang lebih lewat, dan mungkin akan tidur di hospital karena perlu menjaga pesakit selepas pembedahan. Sofia tidak banyak berkata, hanya berpesan supaya saya menjaga makan dan kesehatan. Istri saya tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu saya. Wajahnya persis seorang istri yang baik. Saya meninggalkan kondominium, tetapi bukannya menuju ke hospital. Saya pergi ke kafe langganan saya, duduk di sudut, dan membuka aplikasi kamera di telepon pintar. Pada mulanya, semuanya biasa sahaja. Sekitar jam 9 pagi, Sofia memberi makan anak, mengemas dapur, memasang lagu kanak-kanak, dan bermain dengan anak. Hampir jam 11 pagi, saya melihat istri saya pergi ke beranda, mengibas tuala mandi, dan menjemurnya. Sekali lagi, tuala kuning itu. Saya menggenggam telepon pintar di tangan saya dengan kuat. Tepat jam 11.30 pagi, loceng pintu berbunyi. Walaupun video tidak merekam bunyi, semuanya kelihatan jelas. Sofia kelihatan sedikit terkejut, kemudian bangun, pergi ke pintu, memeriksa melalui lubang intai, dan dengan pantas membuka pintu. Seorang lelaki masuk. Lelaki yang sama beberapa hari lalu, tinggi, kemeja teh putih, seluar jin gelap. Dia masuk tanpa teragak-agak, seolah-olah itu rumahnya sendiri, sangat biasa. Sofia tersenyum, menarik lengannya, menutup pintu, dan memeluknya dengan erat. Saya rasa seperti tidak dapat bernafas. Dia bukan kawan, bukan juga tetamu yang tersilap rumah. Dia adalah kekasih gelapnya. Saya melihat istri saya menyandarkan kepalanya di dadanya, dan dia mencium rambut istri saya. Istri yang setiap malam saya peluk, orang yang saya percayai dengan sepenuh hati. Mereka pergi ke sofa, duduk bersebelahan, ketawa dan berbual. Saya tidak sanggup melihat lagi. Saya mematikan screen, tetapi babak itu tidak dapat saya padamkan dari pikiran. Saya duduk di kafe itu hampir sejam tanpa bergerak. Rasanya seperti seseorang memukul jantung saya berulang kali dengan tukul. Saya tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan tiba dalam hidup saya. Sehelai tuala mandi. Berapa lamakah kod rahasia yang tidak kelihatan itu telah berlangsung di hadapan mata saya? Begitu mudah, teliti, dan terancang. Tuala itu adalah kod rahasia. Apabila saya pergi kerja, Sofia akan menjemur tuala itu. Apabila saya hampir pulang, dia akan mengangkatnya. Lelaki itu hanya perlu melihat isyarat itu dari beranda apartemen di seberang, yang saya sangkakan didiami oleh pasangan tua, dan datang. Tidak perlu message, tidak perlu panggilan telepon, tiada jejak yang ditinggalkan. Bagaimana istri saya terfikir cara ini? Bagaimana dia boleh melakukan perkara seperti itu di rumah ini, di ruang ini, dengan anak lelaki kami tidur di bilik sebelah? Petang itu, saya pulang ke rumah pada waktu yang dijanjikan. Sebaik sahaja membuka pintu, bau wangi asam pedas menusuk hidung. Sofia sedang ketawa dan berbual dengan anak kami. Istri saya bertanya, "Shift malam hari ini penat tak, Bang?" Saya tersenyum dan mengangguk. Suara saya anehnya tenang. Penat sikit. Mungkin sebab tak cukup tidur. Sofia dengan mesra menarik kerusi dan mempersilakan saya duduk. Saya melihat tuala mandi yang dilipat kemas di dalam bakul pakaian. Di luar beranda, pasu-pasu bunga hijau masih bergoyang ditiup angin. Hanya saya yang tahu bahwa di bawah salah satu pasu itu, ada mata gaib yang merakam setiap detik pengkhianatan. Malam itu, saya tidak tidur.
Saya hanya diam memerhatikan istri dan anak saya yang tidur nyenyak. Di dalam diri saya, kemarahan, kesakitan, syakwasangka, dan rasa dikhianati bergelora. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan esok, tetapi satu perkara yang pasti, wanita yang berbaring di sebelah saya ini bukan lagi istri saya. Keesokan paginya, saya terjaga sebelum subuh. Cahaya samar dari beranda menerangi bilik tidur, menampakkan 3 figura yang kelihatan damai. Saya berbaring menghadap keluar. Sofia memeluk anak kami, membelakangi saya, tidur nyenyak. Dari lubuk hati, kesakitan yang tumpul mula terasa, tetapi tidak sampai membuatkan saya menangis. Saya pikir saya akan marah, menjerit, memecahkan barang, dan menggoncang istri saya untuk menuntut penjelasan. Tetapi tidak, saya hanya merasakan kekosongan yang besar dan hampa. Saya senyap-senyap turun dari katil, pergi ke bilik air, dan membasuh muka dengan air sejuk. Apabila saya mengangkat muka dan melihat cermin, seorang lelaki asing berdiri di situ, kelihatan jauh lebih tua, letih, dan dengan pandangan mata yang hancur berkecai. Selepas sarapan, saya berkelakuan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Seperti biasa, saya minum teh, bertanya kepada Sofia tentang anak, tentang makanan, dan tentang tapak farmasi yang sepatutnya saya carikan untuknya. Sofia masih menjawab dengan lembut dan mesra, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi pada ketika itu, dalam hati saya, setiap kata yang diucapkannya kedengaran seperti satu pembohongan. Saya melihat tuala mandi kuning di dalam bakul dobi, masih warna kuning itu. Tidak sangka, benda yang kelihatan tidak bermakna itu adalah pintu ke dunia yang gelap dan hodoh. Sepanjang pagi, saya duduk di bilik kerja di rumah, tetapi tidak dapat menumpukan perhatian pada apa-apapun. Saya membuka semula rakaman semalam. Kali ini, untuk melihat setiap butiran dengan teliti. Kekasih gelap istri saya datang tepat pada masanya ketika saya tiada. Dia masuk ke rumah tanpa teragak-agak. Dia menanggalkan kasut dengan begitu biasa, dan bahkan menggantung jaketnya di penyangkut yang sama tempat saya selalu menggantung kot saya. Istri yang saya cintai, lindungi, dan percayai akan bersama seumur hidup, sedang menuangkan teh untuk lelaki itu sambil tersenyum, seperti kekasih yang menyambut dengan mesra. Saya melihat mereka berdua berpelukan di atas sofa. Di sebelahnya, mainan anak saya bersepah. Di atas meja, mangkuk bubur yang belum dibasuh masih kelihatan. Mereka melakukan perkara itu di rumah ini, di tengah-tengah semua barang milik keluarga dan anak saya. Anak saya sedang tidur di bilik sebelah. Dengan polos, tidak mengetahui apa-apa. Tidak tahu apa yang ibunya lakukan di sebalik pintu itu, saya rasa sesak nafas. Mereka bukan sahaja mengkhianati saya. Mereka menghina segala yang saya coba lindungi. Kebahagiaan, moral, dan kepercayaan terhadap institusi keluarga. Pada saat itu, saya pikir saya tidak boleh berdiam diri lagi. Saya menelepon satu-satunya kawan yang boleh saya harapkan, Khairul. Khairul, aku kena jumpa kau sekarang. Penting. Khairul tidak banyak bertanya dan mengajak bertemu di sebuah kafe berhampiran pejabatnya. Sebaik sahaja melihat saya, dari pandangan mata saya sahaja dia tahu ada sesuatu yang serius. Kau dah tahu, saya mengangguk dan menunjukkan video dari telepon pintar saya. Khairul menonton video itu tanpa berkelip dan tanpa berkata apa-apa. Setelah video selesai, Khairul mengeluh panjang. Betul-betul sampah. Saya menelan air liur dan berkata dengan suara yang sedaya upaya ditenangkan. Sekarang aku patut buat apa? Khairul merenung saya lama sebelum menjawab. Kalau kau masih sayangkan istri kau, kau boleh maafkan dia. Tapi kalau kepercayaan dah hancur, lebih baik lepaskan demi kebaikan bersama. Tak kira jalan mana yang kau pilih, kau kena bersedia betul-betul. Bukti dah ada, tapi jangan berhenti setakat sekali. Kumpul lagi banyak, lagi bagus. Saya paham, satu video mungkin boleh dianggap sebagai kemalangan atau kebetulan, walaupun dalam case ini, jelas bukan. Tetapi jika saya mau bersemuka dengan istri saya, bercerai, atau bahkan mendapatkan hak penjagaan anak, ini mungkin tidak mencukupi. Sekali adalah kesakitan, tetapi berkali-kali adalah bukti yang kukuh. Sejak hari itu, saya memulakan kehidupan berganda. Pada waktu siang, saya masih suami yang penyayang dan bapa yang baik. Saya membantu Sofia menjaga anak, memasak, membersihkan rumah, dan bahkan berkata akan pergi melihat tapak farmasi untuknya. Setiap kali bercakap dengan istri saya memerhatikan setiap pandangan matanya, gerak-geri, dan nada suaranya. Mungkin Sofia pikir saya sudah tidak syakwasangka lagi,
Atau masih mempercayainya seperti dahulu? Dia masih menjemur tuala itu, tersenyum kepada saya, dan menyentuh bahu saya dengan ringan apabila saya lalu. Dan setiap hari, saya memeriksa kamera, menyimpan setiap rakaman, setiap riak wajah, setiap detik kedua-dua pengkhianat itu. Seminggu kemudian, segalanya menjadi lebih jelas berbanding sebelumnya. Setiap kali kata saya akan keluar, pasti 30 menit kemudian tuala kuning akan dijemur di beranda. Dan lelaki itu akan masuk seolah-olah dia tuan rumah. Mereka berpelukan seperti suami istri, berciuman, dan bahkan pernah sekali dia mendukung anak saya dan bermain dengannya. Seolah-olah dia bapaknya. Saya rasa seperti hendak gila, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya duduk di bilik kerja yang gelap setiap malam dan senyap-senyap menonton semula rakaman itu. Ada kalanya saya menghabiskan sebotol whisky dan tertidur di atas meja seperti seorang yang kalah. Sofia tidak menyadari apa-apa dan masih bersikap mesra. Pernah sekali dia duduk di sebelah saya dan bertanya sambil tersenyum. "Kenapa muka abang nampak lain macam sekarang nih? Kerja teruk ke?" Saya menoleh ke arah istri saya dan menjawab, berpura-pura letih. Agaknya macam tulah. Tetapi di dalam hati, jeritan sedang meletus. "Kau tahu kenapa aku tak senyum? Sebab setiap kali aku tengok kau, aku rasa loya dengan kelemahan diri aku sendiri. Saya tahu saya sudah sampai ke hadnya. Tetapi saya tidak mahu meletup sekarang. Satu langkah terakhir. Saya mahu menyerbu mereka, berdiri di hadapan wanita pengkhianat itu, dan memberitahunya dengan jelas. Semuanya disebabkan tuala mandi itu. Dan tuala itu jugalah yang akan menjadi kain kapan perkawinan kita." Setiap kali saya menonton semula rakaman yang ditangkap oleh kamera kecil itu, jantung saya seolah-olah digenggam oleh tangan gaib. Rasanya sakit dan kebas, tetapi saya tidak dapat mengalihkan pandangan. Bukti sudah cukup terkumpul. Setiap kali saya meninggalkan rumah, lelaki itu akan datang. Setiap kali tuala mandi kuning itu muncul, adegan percintaan yang tidak tahu malu itu berlaku di atas sofa yang sama tempat saya mendukung anak saya, membacakan buku cerita, dan menonton film bersama istri saya. Saya bukan seorang yang cepat marah, tetapi setiap malam, sambil duduk sendirian dalam kegelapan dan membakar kerongkong dengan minuman keras, kemarahan di dalam diri saya semakin membuak. Pernah juga terfikir untuk bercerai secara senyap dan tidak membesarkan hal ini. Tetapi semakin difikirkan, saya tidak dapat menelan penghinaan ini. Saya telah meletakkan semua kepercayaan saya pada Sofia. Dia bukan sahaja mengkhianati saya, malah melakukan perbuatan itu di dalam rumah ini, di ruang yang sama di mana anak kandung saya berada. Saya memutuskan untuk menamatkan segalanya. Tetapi saya tidak mahu sekadar menunjukkan rakaman itu. Saya mahu melihat mereka dengan mata kepala saya sendiri, dan membuat Sofia bersemuka secara langsung dengan suami yang telah ditipunya selama berbulan-bulan. Saya mahu menunjukkan kepada Sofia bahwa saya bukanlah bodoh, buta, atau pekak seperti yang disangkakannya. Saya mula merancang. Pada suatu pagi Ahad, apabila ibu bapa saya berkata mereka mahu menjaga cucu mereka selama sehari, saya terfikir saya perlu melindungi anak saya daripada babak yang mengerikan. Saya memberitahu Sofia, "Ma abah kata rindu dekat Dani, nak jaga dia beberapa hari. Lagipun abang dah lama tak jenguk mereka sebab sibuk. Nanti tengah hari abang hantar dia ke sana." Sofia kelihatan teragak-agak sekejap, tetapi kemudian mengangguk. Katanya dia akan tinggal di rumah untuk mengemas mainan anak yang bersepah dan membereskan pakaian yang tertangguh. Saya tahu dia sedang memberi alasan untuk membawa masuk kekasih gelapnya ke rumah. Saya berpesan kepada Sofia, "Abang mungkin tidur sana semalam, esok baru balik. Awak rehatlah ya." Dia tersenyum ringan dan mencium dahi anak kami. "Adik jangan rindu mama tahu." Tengah hari itu, saya mendukung anak saya, membawa beg pakaian dan susu formula, dan meninggalkan rumah. Tetapi bukannya menuju ke rumah ibu bapak saya pergi ke rumah Khairul. Sebaik sahaja Khairul melihat saya. Dia tahu apa yang saya akan lakukan. "Kau betul-betul oke Keni?" Saya mengangguk dengan suara yang tegas. "Ya, aku dah tak tahan lagi." Khairul mengeluh, mengambil anak saya dan berkata, "Baiklah, Dani aku jaga. Tapi tolonglah, jangan hilang akal. Jangan sampai jadi kes bunuh pula." Saya tersenyum sinis. "Aku cuma nak kebenaran terungkap. Hati aku dah lama mati." Kira-kira jam 3.30 petang, saya kembali ke kondominium, tetapi saya tidak menaiki lift. Saya berjalan kaki naik satu tingkat demi satu tingkat dan berhenti di tingkat 11, betul-betul di bawah rumah saya. Melalui beranda sebuah unit kosong di sudut koridor, rumah saya kelihatan dengan jelas. Dan seperti yang dijangka,
Tepat seperti jam yang berdetik, tuala mandi kuning dijemur di beranda. Pada ketika itu, saya rasa seperti mahu berlari naik, menendang pintu, menangkap lelaki itu dan memukulnya sehingga mati. Tetapi saya mengingatkan diri saya untuk bersabar. Saya mahu menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Saya menghidupkan telepon pintar dan menyambung ke kamera. Lelaki itu sudah pun berada di sana. Mereka sekali lagi berpelukan, ketawa, dan melakukan aksi mesra yang sudah biasa. Hampir jam 5 petang, saya berjalan naik ke tingkat 12 dan berdiri di hadapan pintu rumah kami. Saya tidak menekan loceng. Saya menggunakan kunci. Kunci yang sentiasa saya bawa, yang tidak pernah saya tukar. Pintu terbuka, dan saya melangkah masuk. Sofia dan lelaki itu sedang berbaring di atas sofa. Mendengar bunyi pintu terbuka, kedua-duanya terloncat bangun, wajah mereka pucat lesi. Sofia tergesa-gesa menutup badannya dengan tuala, dan lelaki itu tergamam tidak terkata. Saya berdiri tanpa berkata apa-apa, memandang kedua-duanya seolah-olah melihat orang asing. "Abang." Sofia tergagap, bibirnya menggeletar. Saya mengangkat telepon pintar saya dan memainkan rakaman yang baru saja direkam oleh kamera, bukan hari ini saja. "Setiap tuala yang kau jemur, setiap pelukan, setiap ciuman, aku dah tengok semuanya." Istri saya kaku di situ, dan lelaki itu menunduk, coba mengambil pakaiannya. Tetapi saya menjerit, "Duduk, jangan bergerak. Kalau tidak, semua video ini aku serahkan kepada polis atas tuduhan menceroboh." Dia kaku dan duduk semula di kerusi. Saya berpaling kepada Sofia. Suara saya dingin seperti ais. "Kau tahu tak, tuala mandi kuning tuh yang dah hancurkan perkawinan kita." Dia mula menangis. Air mata mengalir tanpa henti. "Mama, maafkan saya." "Maaf." Saya ketawa sinis. "Maaf." Kau kata maaf. Tapi tak sampai beberapa jam anak aku keluar dari rumah. Kau baringkan lelaki ini atas sofa. Itu kau panggil kesilapan. Sofia teresak-esak. Dan lelaki itu gelisah, coba untuk bangun. "Encik, kita bertenang dulu." Saya berpaling tajam ke arahnya dan berkata dengan suara penuh penghinaan, "Aku sangat bertenang sekarang. Cukup bertenang sampai aku tahu kau jantan yang duduk di unit 1220 seberang sana. Setiap kali nampak tuala, kau datang kan? Kau ingat main kot tuala macam ni satu strategi yang hebat sangat ke?" Wajah lelaki itu pucat lesi dan tergagap-gagap. "Kami cuma ada perasaan." Saya ketawa terbahak-bahak seperti orang gila. "Perasaan? Kalau macam tuh, aku nak dengar kau cakap depan aku sekarang kenapa perempuan ni buat macam ni, dah berapa lama, apa sebabnya?" Sofia hanya terus menangis, kemudian diam. Dia menundukkan kepala dan dengan suara bergetar, melontarkan satu ayat yang menikam jantung saya. "Sebab abang dah tak macam dulu. Abang sibuk, abang dingin, abang dah tak pandang saya macam dulu lagi." Saya terkesima. Saya bekerja keras untuk membeli rumah, membeli kereta, menyimpan duit untuk anak. Saya melakukan segala yang sepatutnya dilakukan oleh seorang suami dan bapa. Dan balasan yang saya dapat adalah satu ayat, "Awak dah tak macam dulu." Saya mengeluh dalam-dalam, berpaling, dan mengeluarkan satu fail dokumen dari beg saya. Dan saya meletakkannya di atas meja, "Surat cerai. Aku dah tanda tangan. Aku tak peduli kau nak hidup macam mana, dengan siapa, tapi anak aku akan jaga. Kalau kau ada sikit pun rasa malu, jangan pernah muncul depan anak aku lagi." Sofia hanya mampu menitiskan air mata dengan riak wajah yang kosong. Kekasih gelapnya memegang tangannya, dan coba membawanya keluar. Saya tidak menghalang. Ketika mereka melangkah keluar dari pintu, saya hanya berkata satu ayat, "Selamat tinggal, Sofia, dan terima kasih untuk tuala mandi tuh." Sejak hari itu, rumah yang dahulunya hangat dan penuh dengan gelak tawa anak, rumah yang setiap petang berbau wangi lauk pauk yang mendidih, telah berubah menjadi sejuk dan kosong seperti rumah sewa yang ditinggalkan. Tiada lagi suara Sofia memanggil, "Abang, makan." Tiada lagi suara anak mengagah memanggil mama. Tiada lagi orang yang mengangkat tuala kuning dari beranda setiap petang. Tuala yang menjadi bukti pengkhianatan itu, pada malam itu juga, saya kampakkan ke dalam tong sampah, bersama serpihan kenangan kotor. Keesokan paginya, Khairul menghantar anak saya pulang. Melihat anak saya yang tersenyum ceria dan mendepakkan tangan ke arah saya, hati saya sekali lagi terasa pedih. Saya memeluknya erat-erat. Anak ini tidak bersalah, tetapi dia adalah hasil daripada perkawinan yang telah busuk hingga ke akarnya. "Ayah, mana mama?" tanya anak saya dengan suara polos.
Tekak saya terasa perit, tetapi saya memaksa diri untuk senyum. Mama pergi jalan jauh sekejap, sayang. Sekarang tinggal ayah dengan adik J. Anak kecil ini tidak akan faham beban di dalam hati saya. Sepanjang hari dia mengagah, dan setiap kali saya menidurkannya, saya akan menangis secara sembunyi. Seminggu selepas saya menyerahkan surat cerai, ibu mentua saya menelepon. Amir, Makcik boleh datang rumah sekejap? Ada benda nak cakap dengan kamu. Saya terdiam seketika sebelum menjawab perlahan. Boleh, Makcik, datanglah. Saya ada di rumah. Ibu mentua saya datang pada suatu petang yang hujan lebat. Memakai baju hujan dan membawa sebuah beg kertas tebal, badannya yang kecil menggigil kesejukan. Saya segera memberinya tuala untuk mengeringkan rambutnya, menuangkan segelas air suam, dan kami duduk berhadapan. Saya tidak tahu bagaimana hendak memulakan perbualan. Ibu mentua saya memandang sekeliling rumah dan berkata dengan mata yang kemerahan. Sofia tuh memang bodoh. Makcik tak tahu sampai jadi macam ni? Kalau Makcik tahu, takkan Makcik biarkan kamu tanggung derita macam ni? Saya tidak menjawab, hanya mengangguk ringan. Saya tidak lagi menyalahkan ibu mentua saya. Beliau juga mangsa, dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Ibu mentua saya mengeluarkan sepucuk sampul surat lama dari bagnya dan memberikannya kepada saya. Ini surat yang Sofia pernah tulis untuk Makcik dulu. Dia tak pos, cuma simpan dalam laci di rumah. Semalam Makcik terjumpa dan baca, Makcik rasa kamu patut tahu, saya mengambil sampul surat itu. Tulisan tangan Sofia, kemas dan lembut, tulisan yang sama pada kad hari jadi saya sejak beberapa tahun lalu. Saya membuka surat itu dan membaca baris demi baris perlahan-lahan. Mak, Sofia rasa diri Sofia berubah. Sofia takut dengan diri sendiri. Ketenangan yang melampau dalam perkawinan ini menakutkan Sofia. Abang Amir orang yang sangat baik, terlalu sempurna. Dia buat segalanya untuk Sofia, tapi Sofia rasa sunyi. Dia dah tak sentuh Sofia macam dulu, tak pandang dengan mata yang penuh keinginan. Dah tak ada lagi pelukan tiba-tiba lepas balik kerja. Lepas lahirkan anak, Sofia rasa macam bayang-bayang dalam rumah, orang yang buat kerja rumah, ibu kepada anaknya. Bukan lagi wanita yang pernah buat dia gila. Suatu hari, Sofia terjumpa Zarif, kawan sekampung masa university dulu. Kami terjumpa semula secara tak sengaja di majelis reunion, dan rupa-rupanya dia dah pindah ke kondominium depan rumah kami. Mula-mula cuma bertanya kabar. Lepas tu message, lepas tu pandangan mata. Sofia tak dapat kawal diri. Sofia tahu Sofia salah. Tapi Mak, bila bersama dia, Sofia rasa hidup semula. Bukan sebab dia lebih baik dari Abang Amir. Tapi sebab cara dia pandang Sofia, sama macam cara Abang Amir pandang Sofia masa awal-awal kahwin dulu. Sofia takut dengan perkahwinan yang terlalu selamat. Sofia takut dengan kesunyian, takut dengan malam-malam yang kami hanya pandang telepon masing-masing dan dah tak ada benda nak dibualkan. Mak, satu hari nanti kalau Abang Amir tahu semua ni, Sofia tak harapkan kemaafan. Cuma Sofia harap wanita yang dia jumpa nanti, dia akan sayang dengan sepenuh hati. Supaya wanita itu tak jadi bayang-bayang pudar di dalam rumah. Setelah selesai membaca surat itu, rasanya seperti seseorang meramas jantung saya. Saya pikir saya akan marah, berang, dan mengoyakkan surat ini. Tetapi tidak. Yang terasa hanyalah kesakitan yang menusuk hingga ke tulang. Sofia curang. Tetapi dari sudut pandangnya, dia tidak menganggap dirinya kejam. Dia merasa dilupakan, merasa suaminya tidak lagi memerlukannya, tidak lagi menginginkannya, tidak lagi berbual dengannya, tidak lagi mencintainya seperti dahulu. Saya seorang suami yang baik. Betul. Tetapi saya juga seorang suami yang pendiam, suami yang membawa kerja pulang ke rumah, suami yang tersilap sangka bahwa dengan hanya mencari duit, saya boleh melindungi kebahagiaan. Saya tidak memaafkannya, tetapi saya faham. Dan pemahaman itu membawa kesakitan yang lebih besar daripada pengkhianatan. Ibu mentua saya memegang tangan saya erat-erat. Makcik minta maaf bagi pihak anak Makcik. Kalau kamu tak kisah, boleh tak Makcik datang jenguk cucu selalu? Cucu sulung Makcik. Saya mengangguk. Boleh, Makcik. Tapi tolong jangan cakap pasal Sofia depan dia. Ibu mentua saya mengangguk sambil menangis teresak-esak. Malam itu, saya duduk lama di tepi tingkap sambil memeluk anak saya. Hujan masih turun, sejuk dan senyap. Tetapi satu perkara yang saya tahu dengan pasti. Mulai hari ini, saya tidak lagi hidup untuk membalas dendam. Tetapi untuk menjadi seorang bapa yang sejati,
yang akan mengisi kekosongan kepercayaan yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Selepas perbualan dengan ibu mentua dan surat pengakuan Sofia, saya pikir segalanya telah berakhir. Pengkhianatan itu, air mata itu, perceraian yang senyap, saya percaya, semuanya telah berlalu seperti hujan lebat di musim panas yang merobek hati dan kemudian reda dengan cepat. Saya mengemas rumah, melipat pakaian Sofia dengan kemas, memasukkannya ke dalam kotak, dan menghantarnya ke rumah keluarganya. Sejak hari saya menyerahkan surat cerai, tiada sebarang message atau panggilan telepon daripadanya. Saya tidak terkejut. Sofia adalah orang yang boleh berpaling dengan dingin sebaik sahaja membuat keputusan untuk melepaskan sesuatu. Mungkin dalam hatinya, saya sudah lama mati. Saya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai bapak tunggal. Setiap pagi, saya bangun awal, memasak bubur, membancuh susu, menukar lampin anak, kemudian menghantarnya ke Tasca sebelum bergegas ke hospital. Petangnya, saya bergegas pulang dari kerja untuk mengambil anak, menyediakan makan malam, dan mengemas rumah. Pernah sekali anak saya demam panas, dan saya mendukungnya sepanjang malam. Sambil melekapkan dahi saya ke dahinya, pikiran kena kuat, sekarang cuma ada ayah seorang bermain di kepala. Rakan-rakan terkejut, ada yang kasihan, ada yang bersimpati. Tetapi saya tidak perlukan simpati sesiapa. Saya hanya perlukan ketenangan. Ketenangan tanpa pembohongan, walaupun sendirian. Satu-satunya kawan baik saya, Hairul, kadang-kadang datang membawa beberapa tin bir dan bergurau. "Wei, tengok kau macam ni, aku tak tahu nak ucap tahniah kena risau. Duda anak satu, tapi muka makin berseri pulak." Saya ketawa sambil melagakkan tin dengannya. Tetapi hanya saya yang tahu betapa besar kepenatan yang tersembunyi di sebalik senyuman itu. Saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Saya hidup untuk seorang anak. Anak yang hampir menyaksikan ibunya mengkhianati di rumahnya sendiri. Saya pikir segalanya telah berakhir. Tetapi pada suatu pertengahan bulan, ketika saya baru saja menidurkan anak, loceng pintu berbunyi. Saya melihat jam, 9:17 malam. Siapa pula waktu-waktu begini? Saya pergi membuka pintu. Di hadapan pintu, bukan Sofia, tetapi lelaki itu. Lelaki yang menyelinap masuk ke rumah saya, yang memeluk istri saya di sofa, kini berdiri di hadapan pintu rumah saya dengan beg plastik di tangan dan riak wajah yang dingin. Saya kaku seketika sebelum bertanya dengan dingin, "Ada apa encik datang sini?" Dia memandang tepat ke mata saya dan berkata dengan suara serak, "Saya nak cakap 5 menit, kalau tak izinkan, saya pergi." Saya teragak-agak. Sepatutnya saya menghempas pintu di mukanya, tetapi naluri saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Penampilannya berbeza dari dulu. Bukan lagi penampilan pengecut yang menyelinap masuk. Sebaliknya, dia kelihatan berat dan letih, seolah-olah dia sendiri sedang bertahan di tengah badai. Saya berundur selangkah dan menunjuk ke arah koridor. "Kita cakap di luar. Awak tak layak jejakkan kaki dalam rumah saya lagi." Dia mengangguk. Kami berdiri di koridor yang ditiup angin kencang. Dia membuka beg plastik dan mengeluarkan sepucuk sampul surat. Di dalamnya ada keputusan ujian DNA. Saya mengerutkan dahi. "Apa nih?" Dia menelan air liur dan berkata dengan sangat perlahan, "Ini keputusan ujian DNA antara saya dan anak awak." Sofia kata dia tak pasti. Dia keliru. Saya tak tahu kenapa dia ragu-ragu, tapi saya rasa semuanya perlu dijelaskan. Biar telus. Saya kaku di situ. Setiap perkataannya terasa seperti tukul yang memukul tulang belakang saya. Saya merenung kertas itu. Penuh dengan angka, nama, kod biologi, dan di akhirnya, satu baris kesimpulan, hubungan bapak anak tidak dapat disahkan. Apa maksudnya? Saya tidak dapat faham, sama ada kerana saya, dia, atau kedua-duanya sekali. Dia menyambung perlahan, "Saya tahu awak benci saya. Awak memang patut pun, tapi saya tak sangka Sofia sanggup buat macam ni pada kita berdua." Lepas tahu kebenarannya, baru saya sadar saya pun cuma buah catur dia saja. Saya menggenggam penumbuk. Dada saya terasa sakit seperti hendak pecah. Saya mahu menjerit, tetapi anak saya sedang tidur di dalam. "Kalau macam tu, anak siapa? Anak aku betul ke?" Saya memandangnya. "Kenapa awak begini pada saya? Sebab awak berhak tahu. Dan kalau anak tu bukan anak saya, bukan juga anak awak, kita kena tahu anak siapa dia sebenarnya. Walaupun dah terlambat, saya rasa saya patut minta maaf pada awak." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya mengambil kertas itu, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Dia berdiri senyap seketika sebelum berlalu pergi.
Saya masuk ke bilik dan melihat anak saya yang tidur nyenyak. Tangannya yang kecil memeluk erat patung beruang yang saya belikan. Selama setahun ini, anak ini memanggil saya ayah. Saya menukar lampinnya, membancuh susunya, dan mencurahkan segala kasih sayang sebagai seorang bapa. Tetapi kini, satu tanda tanya besar timbul. Adakah anak ini anak saya? Jika tidak, adakah saya mempunyai kekuatan untuk melindunginya seperti serpihan terakhir kemanusiaan yang tinggal dalam diri saya? Malam itu, saya duduk di meja kerja. Keputusan ujian DNA yang dibawa oleh kekasih gelap istri saya itu tergeletak di atas meja seperti luka dalam yang tidak berhenti berdarah. Di bawah cahaya lampu kuning, huruf dan angka yang padat, simbol-simbol biologi, kelihatan seperti sebuah labirin. Semakin dibaca, semakin sesat. Hubungan bapak anak tidak dapat disahkan. Satu baris kesimpulan yang dingin, tetapi cukup untuk meranapkan segala kepercayaan yang saya pegang erat. Saya duduk kaku seperti batu, menekuk kepala dengan kedua-dua tangan. Jantung saya berdegup kencang. Selama lebih setahun, saya telah membesarkan anak ini. Setiap malam memeluknya, setiap pagi mencium dahinya, dan memanggilnya anak dengan segala kasih sayang seorang bapa. Kini, disebabkan sebaris tulisan, saya terpaksa berhadapan dengan soalan yang mengerikan. Bukan anak lelaki itu, dan mungkin bukan anak saya juga, jadi anak siapa sebenarnya? Saya tidak dapat tidur. Apabila saya memejamkan mata, bayangan Sofia muncul. Kata-katanya sambil menitiskan air mata, dan mosemnya yang membawa masuk lelaki itu ke dalam rumah seolah-olah dia suami yang sah. Saya pernah terfikir mungkin saya seorang suami yang cuai dan dingin, mungkin ada juga salah saya. Tetapi jika anak ini juga satu pembohongan, pengkhianatan Sofia bukan lagi sekadar luka. Ia adalah kehancuran. Keesokan paginya, saya menelepon Makmal di hospital tempat saya bekerja. Saya telah bekerja di sana selama lebih 7 tahun, jadi tiada siapa yang akan siap jika saya memohon ujian DNA mengikut prosedur dalaman. Saya memberi alasan ia untuk pengesahan bapa bagi tujuan penyerahan dokumen insurans. Mereka hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saya mengambil sampel rambut saya dan rambut anak dengan berhati-hati, memasukkannya ke dalam sampul berasingan, dan menyerahkannya. Juru teknik muda yang menerima borang itu tersenyum ringan dan berkata, "Ambil masa lebih kurang 3 hari, encik, 3 hari. Masa yang singkat, tetapi terasa lebih lama daripada setahun saya hidup bersama Sofia." Setiap kali saya memeluk anak itu, saya rasa seperti terbelah dua. Satu sisi berharap anak ini adalah darah daging saya, supaya saya boleh terus menyayanginya tanpa sebarang keraguan. Sisi lain pula takut kebenaran akan menjadi satu lagi pisau yang menikam jantung saya. Pada hari keputusan keluar, saya duduk senyap di pejabat saya. Kertas yang dicetak itu dilipat 2 dan diletakkan di hadapan saya. Saya tidak berani membukanya. Saya merenung kertas itu seolah-olah ia adalah penghakiman terakhir dalam hidup saya. Kemudian, selepas menarik nafas dalam-dalam, saya membukanya. Kesimpulan, hubungan bapak anak tidak dapat disahkan. Saya terkesima, pandangan saya kabur. Bukan karena air mata, tetapi karena pada saat itu, rasanya semua darah dalam jantung saya telah kering. Sebaris tulisan, satu kesimpulan. Seluruh dunia di sekeliling saya runtuh. Saya tidak menjerit, tidak memecahkan barang, tidak memaki hamun. Saya hanya duduk, memegang kertas itu. Seluruh badan saya terasa seperti jatuh ke dalam kekosongan yang tidak berkesudahan. Apabila seorang lelaki yang telah mencurahkan seluruh hatinya kepada seorang anak mendapati anak itu bukanlah anaknya sama sekali, perasaan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa menit kemudian, saya bangun dan meninggalkan pejabat. Hari itu, saya tidak boleh bekerja lagi. Dengan kepala yang kosong, saya berjalan tanpa tujuan di jalan raya yang sibuk. Kalau macam tuh, anak siapa budak nih? Soalan itu bergema di kepala saya berulang kali. Berapa ramai lelaki yang Sofia tidur? Dalam keadaan apa dia mengandung? Dan saya? Adakah saya telah menjadi bapak tumpang yang bodoh, membesarkan anak orang lain? Apabila saya pulang ke rumah, anak saya sedang duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan kepingan mainan plastik. Melihat saya, dia mengangkat kepala dan tersenyum lebar. "Ayah dah balik. Ayah, tengok nih, adik dah siap susun gambar." Saya berhenti di situ. Tekak saya terasa perit. Secara biologi, dia bukan anak saya. Tetapi anak ini, dengan kepercayaan penuh, memanggil saya ayah. Dia langsung tidak tahu cerita hodoh yang disembunyikan oleh orang dewasa di sebalik pintu. Anak ini tidak bersalah. Saya berjalan ke sebelah anak saya, duduk,
dan dengan tangan yang menggeletar, saya mengusap rambutnya yang lembut. Ayah Katsini. Pandainya anak ayah susun. Sama ada saya sedang berlakon atau bercakap dengan ikhlas. Saya sendiri tidak tahu, tetapi jantung saya terlalu sakit untuk membezakannya. Malam itu, saya menghantar email kepada Sofia. Pendek, hanya sebaris. Saya dah tahu anak tu bukan anak saya. Kita perlu berbincang. Tidak sampai sejam, dia menelepon saya. Suaranya bergetar. Awak dah tahu. Cakap. Anak siapa? Senyap. Saya meninggikan suara. Lelaki itu pun bukan ayah dia. Siapa lagi yang ada? Sofia. Kau tidur dengan berapa ramai orang? Dia mula teresak-esak. Saya pun tak pasti. Masa tu saya kemurungan lepas bersalin. Awak tak ada di rumah, saya terlalu sunyi. Saya cuma nak rasa disayangi, nak ada orang sentuh dan beri perhatian. Lepas tu saya pergi ke bar dengan kawan-kawan, mabuk, dan benda tu terjadi. Saya terkejut. Bukan kekasih gelapnya, bukan juga saya, tetapi seorang lelaki yang tidak dikenali yang ditemui pada satu malam mabuk. Lelaki yang namanya, wajahnya, dan ingatannya pun tiada. Hasil daripada satu malam itu adalah anak ini. Saya memutuskan panggilan tanpa berkata apa-apa. Tiada lagi yang perlu dikatakan. Malam itu, saya duduk di beranda, memeluk anak saya. Anak itu tidur nyenyak, lengannya yang kecil melingkari leher saya. Saya melihat anak ini, yang bukan darah daging saya, tetapi telah menjadi sebab saya hidup selama setahun ini, yang membuatkan saya bertahan di tengah segala kesakitan. Saya berbisik, kau mungkin bukan anak ayah, tapi kau adalah seluruh dunia ayah, dan ayah takkan pernah tinggalkan kau. Satu janji, satu sumpah, di tengah udara malam yang sejuk. Saya mungkin tidak dapat mengalahkan takdir, tetapi saya boleh memilih cara untuk hidup dengan lebih indah daripadanya. Seminggu telah berlalu sejak malam saya mengetahui kebenaran. Sejak hari saya sadar bahwa anak yang saya peluk dan tidurkan setiap malam bukanlah darah daging saya hidup seperti orang yang terpaksa tersenyum di tengah-tengah abu. Tetapi di tengah-tengah abu itu, saya tetap melindungi satu-satunya cahaya yang bersinar. Yaitu, kasih sayang saya terhadap anak itu. Saya pikir Sofia akan menghilangkan diri selepas semua ini. Seorang wanita yang berani berzina, menyembunyikan identiti sebenar anaknya, dan mengikut naluri meninggalkan segalanya. Saya pikir dia tidak akan kembali, tetapi dia benar-benar kembali. Petang itu, ketika saya baru saja mengambil anak dari Taska dan melintasi pintu utama kondominium. Dari belakang, kedengaran suara yang biasa. Amir, saya nak jumpa anak sekejap. Saya berpaling. Sofia, dia memakai gaun berwarna krim, solekan nipis, dan rambutnya diikat kemas. Bukan lagi wanita yang melarikan diri di sebalik skandal curang. Sofia yang baru ini kelihatan dingin, tegar, dan seolah-olah penuh perhitungan. Anak saya melihat saya dengan hairan, kemudian menjerit. Mama, anak saya melepaskan tangan saya dan berlari ke arahnya. Tanpa sempat saya menghalang, saya hanya mampu melihat Sofia memeluk anak kami dengan terpinga-pinga. Air mata mengalir di matanya, tetapi di dalam hati saya, tiada perasaan lain selain kemarahan. Saya menghampiri dan memegang tangan anak saya dengan lembut. Jom balik, sayang. Sofia memegang lengan saya. Buat pertama kalinya selepas sekian lama, dia memandang tepat ke mata saya dan berkata, ada benda serius saya nak cakap, boleh bagi saya 10 menit? Saya menggenggam penumbuk, tetapi akhirnya mengangguk, tetapi bukan di dalam rumah. Tempat di mana dia melakukan pengkhianatan itu, sekali-kali tidak. Saya menunjuk ke sebuah bangku di taman permainan kecil kondominium. Sofia duduk di hadapan saya. Anak kami sedang bermain dengan kanak-kanak lain berdekatan. Dia memandang saya dengan mata yang kemerahan dan berkata, saya tahu awak benci saya tak minta dimaafkan. Tapi saya datang hari ini bukan untuk beri penjelasan atau merayu. Saya datang untuk jelaskan satu perkara. Saya nak ambil balik anak saya. Saya memandangnya seolah-olah dia bercakap perkara yang tidak masuk akal. Ambil balik, awak bergurau ke, awak dah buang budak ni, awak sendiri pun tak pasti anak siapa. Awak khianat, menipu, dan masa lelaki lain dukung anak tu, awak baring atas sofa dengan dia. Dengan kelayakan apa awak cakap nak ambil anak tu? Sofia menggigit bibir. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Saya tahu saya salah, tapi walau macam manapun, saya yang lahirkan dia, saya ibu dia. Awak tak boleh halang hubungan saya dengan anak saya. Saya menyebut setiap perkataan dengan penekanan, kau bukan ibu.
Kau cuma orang yang mengandung lepas tidur dengan lelaki yang kau tak ingat muka pun. Ibu ialah orang yang bangun awal pagi masak bubur, yang tak tidur malam bila anak demam, yang hatinya hancur bila dengar anak menangis. Kau bukan lagi ibu dia. Dia menunduk, kemudian mengangkat kepala semula. Pandangan matanya lebih tegar. Saya dah lantik peguam. Saya akan failkan tuntutan hak penjagaan anak di mahkamah. Lagipun, awak pun bukan bapak kandung dia, kan? Kata-kata itu seperti tamparan di muka saya. Saya tersenyum sinis. Betul, aku bukan bapak kandung. Tapi dalam sijil lahir budak tuh, nama aku sebagai bapak. Dah lebih setahun aku jaga dia, dan aku ada cukup bukti dan saksi. Kau ada apa selain gelaran ibu kandung yang kau sendiri tak hargai? Badan Sofia menggeletar. Suaranya menjadi perlahan. Saya tahu salah saya, tapi saya dah dapatkan kaunseling. Saya sedang dirawat, dan saya nak mulakan hidup baru. Saya nak anak saya membesar dengan ibu dan ayah. Saya mungkin tak boleh jadi istri awak lagi, tapi saya nak jadi ibu kepada anak saya. Saya tidak menjawab. Saya bangun dan memanggil anak saya. Jom balik, sayang. Anak saya berlari dan memegang tangan saya. Sofia coba memegang tangan anak saya, tetapi saya menepisnya. Mulai sekarang, semua kita selesaikan di mahkamah. Dia hanya duduk diam dengan mata yang kemerahan. Malam itu, saya menelepon Khairul. Suara saya tersekat-sekat. Sofia nak saman tuntut hak penjagaan anak. Aku kena buat apa? Khairul mengeluh. Kau perlukan peguam, yang paling handal. Aku ada kenal seorang peguam pakar kes keluarga, nanti aku aturkan. Saya mengucapkan terima kasih dan memeluk anak saya. Dari lubuk hati, rasa cemas memuncak. Undang-undang itu rasional, tetapi anak memerlukan emosi. Saya takut suatu hari nanti mahkamah akan memberikan hak lawatan kepada Sofia, dan dia akan menggunakan pelbagai cara untuk memisahkan anak itu daripada saya. Tidak, saya tidak boleh kehilangan anak. Sekali lagi tidak. Saya melihat anak saya yang tidur nyenyak. Di tangannya masih ada patung beruang yang saya belikan, dan dadanya naik turun dengan teratur. Anak ini anak aku. Walaupun darah tidak berkata begitu, hatiku berkata begitu, dan saya bersumpah. Saya akan berjuang hingga ke akhirnya untuk melindungi anak ini. Saya akan melindungi anak ini daripada ibu yang hanya tahu berkata maaf, setelah semuanya tidak dapat diundurkan lagi. Pagi Isnin, saya berdiri di hadapan Mahkamah Rendah Syariah dengan hati yang berat. Awan kelabu menutupi langit, dan udara terasa seperti titisan air sejuk yang berkumpul di dalam dada saya. Di pintu masuk mahkamah, Khairul sedang menunggu saya bersama seorang lelaki berusia sekitar 40-an. Berbaju kemeja putih, tali leher gelap, berpakaian kemas, dan mempunyai pandangan mata yang tajam. Ini Encik Imran, peguam yang aku cakap hari itu. Dia pakar dalam kes pertikaian hak penjagaan anak macam nih, jadi jangan risau. Encik Imran ni handal, dan dia takkan mengalah dengan pihak lawan. Saya berjabat tangan dengannya. Tangannya terasa keras dan dingin, seperti mahkamah yang akan saya masuki. Encik Imran tidak bercakap panjang. Saya dah teliti dokumen. Keadaan sangat memihak kepada kita. Encik Amir telah membesarkan anak itu sejak kecil, dan kita ada resit, rekod perubatan, gambar, dan juga rekaman kamera untuk membuktikan fakta penjagaan. Dalam sijil lahir, Encik Amir adalah bapa yang sah. Sebaliknya, pihak lawan, yaitu bekas istri, bukan sahaja ada fakta kecurangan, malah pernah mengabaikan anak untuk satu tempoh. Dari segi undang-undang dan emosi, peluang kita untuk menang tinggi. Tetapi apa? Tanya saya, jantung saya berdebar sedikit. Pihak lawan juga telah melantik peguam. Seorang peguam wanita yang agak terkenal bernama Puan Zaleha. Dia akan menggunakan fakta bahwa anak itu bukan anak kandung awak secara berterusan. Kalau salah percaturan, awak mungkin hanya akan dapat hak lawatan, dan hak penjagaan penuh akan diberikan kepada ibu kandung. Saya menggenggam penumbuk. Dalam hati, saya rasa seperti berdiri di pinggir tebing. Tak boleh jadi macam nih, aku dah cukup menderita. Budak tuh satu-satunya yang aku ada. Bilik bicara itu kecil, dan kerusi kayu itu keras. Udaranya terasa berat dan menyesakkan. Sofia duduk di seberang. Tangannya menggeletar, rambutnya disisir kemas, tetapi bawah matanya kelihatan bengkak seperti tidak cukup tidur. Di sebelahnya, duduk seorang wanita pertengahan umur berkacamata. Berwajah tegas, pastinya peguam Zaleha. Saya tidak memandang Sofia. Saya hanya menumpukan perhatian kepada anak saya yang sedang bermain dengan Khairul di luar dewan,
menunggu perbicaraan pertama orang dewasa ini selesai. Anak ini terlalu kecil untuk faham bahwa hidupnya sedang ditimbang di hadapan mata orang yang tidak dikenali. Perbicaraan bermula. Hakimnya seorang lelaki pertengahan umur yang tegas, sedang meneliti dokumen. Selepas pengenalan, dia memandang kedua-dua belah pihak dan berkata, "Kes ini adalah kes pertikaian hak penjagaan anak bawah umur, satu masalah antara dua orang yang pernah menjadi suami istri. Memandangkan terdapat keadaan yang rumit mengenai hubungan darah, mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk kepentingan anak." Peguam Zaleha memulakan hujah. Suaranya tenang, tetapi setiap perkataan tajam seperti pisau. Yang Arif, anak guam saya, Puan Sofia, adalah ibu kandung yang melahirkan anak ini. Walaupun mungkin ada kesilapan dalam perkawinan, naluri sebagai seorang ibu sentiasa wujud. Puan Sofia telah menerima rawatan psikologi, kesehatannya telah pulih, dan dia juga mempunyai pekerjaan yang stabil. Tempo di mana dia tidak dapat menjaga anak adalah akibat daripada kemurungan selepas bersalin. Kami juga telah menyerahkan surat pengesahan doktor mengenai perkara ini. Kini, setelah stabil dari segi mental, dia ingin menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Kami memohon agar mahkamah memberikan hak penjagaan kepada anak guam saya supaya anak ini dapat membesar tanpa kekurangan kasih sayang seorang ibu. Saya mengangkat kepala dan memandang ke arah Sofia. Dia sedang menangis, tetapi duduk diam tanpa berkata apa-apa. Air mata itu tidak dapat membersihkan perbuatan yang telah dilakukannya. Saya tidak percaya seseorang yang telah melampaui segala batas boleh membela diri dengan dua perkataan kasih ibu. Encik Imran bangun. Suaranya tenang, tetapi bertenaga. Yang Arif, anak guam saya, Encik Amir, adalah satu-satunya orang yang telah menjaga, membesarkan, mendidik, dan menyayangi anak ini sejak dia dilahirkan. Semua tanggung jawab keuangan, perubatan, dan pendidikan telah ditanggungnya. Dalam sijil lahir, dia adalah bapa yang sah. Walaupun kemudiannya ujian DNA membuktikan dia bukan bapa kandung, undang-undang tidak hanya melihat pada pertalian darah. Undang-undang mengambil kira kepentingan terbaik anak, dan sama ada penjaga semasa menyediakan kelayakan, kasih sayang, dan persekitaran hidup yang sihat. Dia kemudian memandang saya. Encik Amir tidak pernah sekalipun meninggalkan anak itu. Sebaliknya, ibu kandungnya, Puan Sofia, bukan sahaja telah berlaku curang, malah membiarkan kekasih gelapnya mendukung dan bermain dengan anak itu sementara dia sendiri bermesraan di sofa. Kami mempunyai rekaman kamera di dalam rumah. Selain itu, dia juga pernah meninggalkan anak dan menghilangkan diri tanpa sebarang kabar selama lebih 3 bulan. Adakah orang seperti ini mempunyai kelayakan moral sebagai seorang ibu? Galeri awam berbisik, dan wajah Sofia pucat lesi. Peguam Zaleha segera bangun membantah, mendakwa bukti video itu tidak boleh digunakan. Encik Imran menjawab ringkas, kami telah pun menyerahkan salinan dan memohon pengesahan. Video itu direkam di kediaman sah anak guam saya dan merupakan bukti yang sah. Hakim meminta kedua-dua pihak bertenang dan mengarahkan kerani mahkamah untuk memainkan video itu. Tiada bunyi, tetapi video pendek itu menunjukkan Sofia berciuman dengan lelaki asing dan mendukung anak itu seolah-olah mereka satu keluarga. Babak itu membuatkan semua orang terdiam. Sofia meraung, menutup mukanya dan badannya terhinggut-hinggut. Suara hakim yang rendah dan serak bergema. Ini adalah perkara yang serius. Encik Imran membuat kesimpulan. Yang Arif, anak ini tidak memerlukan seorang ibu pada nama sahaja. Dia memerlukan seorang bapa sejati yang sentiasa berada di sisinya, menjaga, menyayangi, dan mendidiknya. Orang itu ialah Encik Amir. Selepas rehat, hakim membuat keputusan sementara. Berdasarkan keadaan awal, mahkamah memberikan hak penjagaan sementara kepada Encik Amir sehingga keputusan akhir dibuat. Puan Sofia akan mempunyai hak lawatan mengikut jadwal yang ditetapkan dan tidak boleh membawa anak keluar dari kediaman tanpa persetujuan bapa. Mahkamah akan mengesahkan beberapa fakta tambahan sebelum perbicaraan seterusnya. Saya menghela nafas lega. Sofia merebahkan mukanya di atas meja, bahunya terhinggut-hinggut. Ketika saya hendak meninggalkan dewan, dia memanggil saya perlahan. Amir. Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Maafkan saya. Tapi, anak tu kan darah daging saya. Saya berkata dengan suara pahit. Tapi anak tu tak perlukan darah daging. Dia perlukan seorang ayah dan rumah yang selamat. Dan saya terus berjalan keluar. Anak saya berlari dan memeluk kaki saya. Ayah. Ayah pergi mana? Ayah. Saya menunduk dan memeluknya erat-erat. Walaupun hidup ini penuh dengan pembohongan,
kasih sayang seorang bapak boleh menjadi tonggak untuk anak membesar dengan sempurna. Selepas keputusan sementara mahkamah, saya pikir saya akan dapat sedikit ketenangan dan meneruskan kehidupan sebagai bapak tunggal seperti biasa. Tetapi tidak, Sofia tidak berputus asa. Dia tidak muncul dengan kecoh atau datang ke rumah meraung meminta anak. Dia memilih cara yang senyap, gigih, dan penuh perhitungan. Selepas perbicaraan pertama, Sofia hampir setiap hari menghantar mesej kepada saya. Kadang-kadang sekeping gambar lama anak. Kadang-kadang mesej ringkas seperti, "Hari ini sejuk, pakaikan anak baju tebal ya." Saya tidak membalas, tetapi saya tahu tujuannya bukan mengambil berat tentang anak, tetapi untuk perlahan-lahan menyusup masuk semula ke dalam hidup saya. Satu penyusupan yang manis, membangkitkan nostalgia, mengingatkan kembali zaman kami sebagai suami istri. Saya tidak membenarkan hati saya menjadi lemah. Saya sudah ditipu sekali. Saya pernah percaya senyuman itu ikhlas, sentuhan mesra itu tidak akan pernah menikam saya dari belakang. Tetapi yang saya dapat hanyalah lapisan-lapisan pengkhianatan, dari tuala mandi kuning hingga ke identiti sebenar anak yang saya sangkakan anak kandung saya. Saya pikir tiada lagi perkara yang boleh mengejutkan saya, tetapi saya silap. Petang itu, ketika saya baru saja mengambil anak dari Taska dan membuka telepon pintar untuk memeriksa jadwal kerja esok, satu mesej masuk dari nomor yang tidak dikenali. Mesej itu hanya sebaris, "Awak tak nak tahu siapa bapak kandung anak tu yang sebenarnya?" Saya kaku di situ, tapak tangan saya menjadi sejuk. Tepat 30 saat kemudian, mesej seterusnya masuk. Bukan lelaki jiran sebelah, bukan juga lelaki asing yang ditemui di bar. Kebenarannya jauh lebih mengerikan daripada yang awak bayangkan. Jantung saya berdegup kencang, tetapi saya coba bertenang. Saya membalas, "Siapa nih? Awak siapa?" Tiada balasan segera. Saya duduk di sofa sambil memeluk anak, tetapi pikiran saya penuh dengan kekeliruan. Dari siapa mesej ini? Kenalan? Seseorang yang tahu segalanya? Seseorang dari masa lalu Sofia? Seketika kemudian, telepon pintar saya berbunyi lagi. Saya orang yang pernah sayangkan Sofia dulu, dan saya percaya awak berhak tahu. Dia memang mengandung masa jadi istri awak, tapi bukan anak lelaki asing. Anak tuh, anak adik lelaki awak. Mesej terakhir itu membuatkan saya melemparkan telepon pintar saya seolah-olah ia bara api. Saya terloncat bangun, dahi saya berpeluh sejuk. Adik lelaki saya? Saya ada seorang adik lelaki bernama Jun, 4 tahun lebih muda. Dia seorang yang impulsif dan sering menimbulkan masalah kepada keluarga. Selepas tamat university, Jun merantau ke beberapa tempat sebelum bekerja di sebuah syarikat perdagangan di bandar lain. Walaupun kami kadang-kadang berhubung melalui telepon atau message, kami sudah lama tidak berjumpa. Kali terakhir kami bertemu adalah kira-kira setahun yang lalu, pada hari raya, kira-kira 2 bulan selepas Sofia melahirkan anak. Saya teringat pertemuan keluarga pada hari itu. Jun tinggal di rumah kami selama beberapa hari. Pernah sekali saya kerja shift malam, hanya Sofia dan anak di rumah, dan Jun tidur di ruang tamu. Satu rasa seram sejuk menjalar di tulang belakang saya. Tak mungkin. Benda macam tu tak mungkin berlaku. Saya segera menelepon Jun. Nada dering berbunyi agak lama sebelum dia menjawab. Suaranya seperti biasa, sedikit malas. "Halo, abang, ada apa?" Saya coba mengekalkan suara yang tenang. "Jun, ada masa tak? Datang KL jumpa abang. Ada benda nak cakap." "Pasal apa bang?" "Penting. Datang secepat mungkin." "Tak boleh cakap dalam telepon." Jun teragak-agak seketika sebelum berkata, Oke, nanti aku tengok jadwal." Saya meletakkan telepon, hati saya penuh dengan kekeliruan. Saya tidak tahu sama ada saya berharap message itu palsu atau benar. Tetapi satu perkara yang pasti, jika ia benar, ini bukan lagi sekadar perceraian biasa. Ini adalah tikaman dari belakang oleh darah daging sendiri. Malam itu, saya duduk di bilik di bawah cahaya samar. Anak saya tidur nyenyak di sebelah. Saya melihat wajahnya, mata, hidung, dan lesung pipit di pipinya. Tidak serupa dengan saya, tetapi saya pikir tidak mengapa. Saya menyayanginya seperti darah daging sendiri. Tetapi jika anak ini adalah hasil hubungan sumbang mahram antara istri dan adik lelaki saya, ia bukan lagi soal kemaafan. Ia adalah soal sama ada saya boleh menerimanya atau hancur. Setitis air mata mengalir perlahan di pipi saya, bukan karena kelemahan, tetapi karena saya tahu ada luka yang tidak akan pernah sembuh, walaupun yang melukainya adalah darah daging sendiri. 3 hari kemudian, Jun tiba. Saya menunggunya di terminal bus. Hati saya tegang seperti benang yang hampir putus.
Mata saya bengkak karena malam-malam tanpa tidur. Jun turun dari bus dengan penampilan seperti biasa. Tangan di dalam poket, beg galas di sebelah bahu, rambut kusut masai akibat perjalanan jauh. Dia tersenyum dan berkata, "Lama betul abang tak jemput ke terminal. Ada hal besar ke?" Saya tidak senyum dan menjawab. Sepanjang perjalanan pulang, kami tidak bercakap. Saya memandu, dan Jun duduk diam di sebelah. Kadang-kadang dia memandang saya, coba memulakan perbualan tetapi kemudian diam. Sampai di rumah, saya biarkan anak saya bermain di biliknya. Saya mengunci pintu, menarik langsir, membancu 2 cawan teh panas, dan duduk berhadapan dengan adik saya. Tanpa berlapik, saya terus bertanya, "Budak tuh, anak aku ke?" Jun kaku di situ. Dia memandang saya seolah-olah saya baru saja mengatakan perkara paling gila di dunia, tetapi pandangan matanya bukan penafian sepenuhnya. Saya dapat membaca rasa terkejut yang jelas. "Abang, apa abang cakap nih?" "Tak mungkinlah." Saya mengeluarkan telepon pintar dan menunjukkan message tanpa nama itu sekali lagi. "Bapak kandung anak itu ialah adik lelaki awak." Jun melihat tulisan itu dan mengetap bibir. Kali ini, saya bertanya semula, perlahan tetapi sedingin ais. "Raya tahun lepas, masa abang shift malam, ada apa-apa jadi antara kau dengan Sofia?" Jun menelan air liur dan berundur ke belakang. Tangannya yang memegang cawan teh yang belum diminum itu menggeletar. "Abang, aku tak sengaja. Sumpah, aku tak sengaja." Di dalam hati saya, satu perasaan yang panas dan sejuk, seperti darah yang mengalir terbalik, membuak-buak. Saya terloncat bangun. "Jadi betullah?" Jun menundukkan kepala, diam seketika, kemudian mengangguk perlahan. Saya terhuyung hayang ke belakang. Saya tidak percaya telinga saya. Segala tekaan dan syakwasangka kini disahkan oleh pengakuan dari mulut adik kandung saya sendiri, yang saya sayangi dan lindungi sejak kecil. "Cakap. Cerita semua. Aku nak dengar dari awal sampai habis." Jun berkata dengan suara bergetar, "Malam tuh, aku minum sikit dengan kawan-kawan, balik lambat. Abang shift malam, Kak Sofia ada kat rumah. Aku rasa aku mabuk sangat. Aku duduk kat sofa, terus tertidur. Tengah malam aku terjaga, Kak Sofia pun ada kat situ, tengah tenangkan anak. Aku tak tahu kenapa aku jadi gila macam tuh. Siapa yang mulakan pun aku tak ingat, semua macam mimpi. Aku ingat benda tuh sekali je. Aku tak sangka Kak Sofia mengandung." Saya tersenyum pahit. "Sekali je, kau tidur dengan istri aku, kakak ipar kau sendiri, dan kau kata benda tuh sekali je?" Jun menangis. "Aku salah, bang. Aku tak berani nak hadap abang, sebab tuh aku lari jauh, kerja, putuskan hubungan. Aku tak tahu pun Kak Sofia mengandung. Aku tak tahu pun budak tuh anak aku." Saya mengeluarkan telepon pintar dan membuka semula surat Sofia yang diberikan oleh ibu mentua saya. Dalam surat itu, Sofia menulis tentang satu malam mabuk dengan lelaki asing di bar, tetapi langsung tidak menyebut tentang Jun. Saya mengecilkan mata. "Perempuan tuh kata kau lelaki asing, kau tahu tak?" Jun mengangkat kepala. "Apa? Terkejut?" "Sofia tak pernah mengaku kau bapak budak tuh, dia kata dia tak pasti siapa. Perempuan tuh coba sembunyikan segalanya. Kau pun cuma buah catur dia je." Jun kelihatan bingung, matanya berkaca-kaca, tetapi saya tidak lagi berasa simpati. Saya meninggikan suara, "Kau ingat kau yang buat silap, dan perempuan tu mangsa? Kau ingat dia terdesak? Tak. Perempuan tu ada rancangan. Kau cuma salah seorang lelaki yang dia guna untuk isi kekosongan hati dia atau puaskan nafsu sementara." Jun terduduk di kerusi dan menekuk kepala. "Maaf, Bang, maaf." Saya menggenggam penumbuk, kemudian melepaskannya. Saya terlalu letih untuk memukul, menjerit, atau mengutuk lagi. Kesakitan dalam diri saya telah mencapai hadnya, dan kini hanya tinggal kekosongan. "Keluar dari rumah nih. Sekarang, jangan bagi anak tuh nampak kau. Dan kalau kau tak ada keberanian nak jadi bapak yang bertanggung jawab, jangan pernah muncul dalam hidup budak tuh." Jun terhuyung hayang bangun dan menuju ke pintu. Sebelum pergi, dia berpaling dan berkata dengan suara serak, "Abang, aku betul-betul tak niat nak sakitkan hati abang. Aku betul-betul menyesal." Saya tidak menjawab. Pintu tertutup. Di dalam bilik, tinggal saya dan anak saya. Bukan, anak itu anak adik lelaki saya, dan dari segi darah, dia anak saudara saya. Tetapi dia masih memanggil saya ayah, setiap malam tidur bersandar di bahu saya, dan percaya bahwa saya adalah orang yang menyayanginya tanpa syarat. Saya terduduk di lantai dan menekuk kepala. Kehilangan yang saya rasakan sekarang berbeza daripada pengkhianatan Sofia.
berbeza daripada kesakitan ketika menerima keputusan ujian DNA. Ini adalah keputusasaan karena ditipu oleh darah daging sendiri. Setiap kali satu lapisan kebenaran dikupas, lapisan pembohongan yang lebih tebal dan lebih pahit muncul. Tetapi pada ketika itu, dari dalam bilik, kedengaran suara riang anak saya. "Ayah, kat mana?" "Ayah, jom main susun gambar." Saya mengesat air mata dan bangun, masuk ke dalam bilik. Wajah kecil, mata yang bersinar, senyuman polos yang belum dicemari dunia. Saya menunduk, memeluk anak itu dan berkata dengan suara serak, "Ayah kat sini, sayang, jom kita main, ayah tak pergi mana-mana." Apapun kebenarannya, saya telah memilih untuk menjadi bapa kepada anak ini dengan seluruh kasih sayang di hati saya. Selepas Jun pergi, saya bukan lagi diri saya yang dulu. Saya masih pergi kerja seperti biasa, menghantar anak ke Tadika, pulang memasak makan malam, dan setiap malam membacakan buku cerita sebelum menidurkannya. Tetapi di dalam hati saya, ada luka besar yang tidak akan pernah sembuh. Walaupun saya berpura-pura biasa, setiap kali saya melihat anak itu, ada kesedihan terpancar di mata saya. Saya tidak membenci anak itu. Sama sekali tidak. Dia tidak bersalah, tetapi saya tidak lagi dapat melayannya dengan hati yang suci. Bagaimana saya boleh lupa? Bagaimana saya boleh terima hakikat bahwa anak yang saya besarkan dengan sepenuh hati adalah hasil hubungan tidak bermoral antara istri dan adik kandung saya? Saya tidak memberitahu anak itu, atau Sofia, bahwa saya telah mengetahui kebenarannya. Dia masih menghantar message secara berkala, berpura-pura mengambil berat dan bertanya kabar seolah-olah dia seorang ibu yang menyesali kesilapannya. Tetapi saya tidak lagi percaya apa-apa katanya. Namun, pada suatu pagi, ketika saya baru sahaja menghantar anak ke Tadika dan keluar, saya menerima panggilan dari mahkamah. "Encik Amir, kami telah menerima permohonan ujian DNA daripada bekas istri Anda, Puan Sofia. Anda dikehendaki memberi kerjasama untuk pengambilan sampel darah anak dan pihak plaintiff." Saya kaku di situ. Apalagi rancangan Sofia? Saya menjerit ke dalam telepon, saya dan perempuan tu dah sahkan semuanya. Keputusan dah ada dari ujian lepas, apalagi yang dia nak. Pegawai mahkamah itu berkata dengan tenang, "Ini adalah permohonan baru." Pihak plaintiff mendakwa ujian sebelum ini dijalankan secara dalaman dan kurang objektif. Untuk melengkapkan dokumen pertikaian hak penjagaan, mereka memohon ujian DNA rasmi di bawah pengawasan mahkamah. Saya meletakkan telepon dengan tangan yang menggeletar. Sofia sedang menggunakan kad terakhirnya. Dia mahu membuktikan bahwa dia adalah ibu kandung, dan sekali lagi mengetengahkan fakta bahwa saya bukan bapa biologi, untuk meyakinkan mahkamah agar berkongsi hak penjagaan, atau dalam senario terburuk, mendapatkan semula hak penjagaan sepenuhnya. Saya duduk termenung selama beberapa jam sebelum menghantar message kepada Encik Imran. Dia menasihati saya untuk bertenang, bersetuju dengan pengambilan sampel darah, dan meminta agar semua prosedur diawasi. Semuanya perlu telus, dan mungkin ini adalah peluang untuk mendedahkan satu lagi kebenaran. Ujian itu dijalankan di Jabatan Kimia Malaysia di bawah pengawasan kerani mahkamah dan peguam kedua-dua pihak. Saya membawa anak ke sana. Hati saya berat. Anak itu tidak tahu apa-apa dan berceloteh. "Ayah, kenapa kita pergi hospital hari ini?" Saya menunduk dan berbisik, "Kita buat pemeriksaan sekejap sayang. Lepas nih kita pergi makan es krim, nak." Anak itu ketawa riang dan mengangguk. Saya menggenggam tangannya erat-erat. Seperti janji kepada diri sendiri, apapun yang terjadi, ayah takkan pernah tinggalkan kamu. Sofia juga ada di situ. Berwajah letih tanpa solekan, berdiri senyap. Dia tidak memandang saya. Matanya hanya tertumpu pada anak. Buat pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang ikhlas dalam pandangan mata Sofia, tetapi kepercayaan saya telah hilang selamanya. Selepas pengambilan sampel, saya berpaling tanpa berkata apa-apa. Saya tidak lagi mengharapkan apa-apa. Hanya berharap keadilan cukup bijak untuk melindungi seorang anak. 3 minggu kemudian, keputusan dihantar ke mahkamah. Saya pergi menerima keputusan bersama Encik Imran. Sofia juga ada di situ. Kerani mahkamah mengeluarkan file dokumen dan dengan nada serius, membaca baris demi baris. Atas permohonan pihak plaintiff, ujian hubungan kekeluargaan telah dijalankan dan hasilnya adalah seperti berikut. Sampel DNA Puan Sofia dan kanak-kanak yang berkenaan, berdasarkan piawaian antara bangsa, menunjukkan ketidakpadanan pada 7 lokus penanda genetik. Kesimpulan, hubungan ibu anak tidak dapat disahkan. Dewan itu sunyi sepi.
Saya pikir saya salah dengar. Saya berpaling kepada Encik Imran, wajahnya juga tegang. Sofia membulatkan mata, mulutnya ternganga, wajahnya pucat lesi. Tak mungkin, bisik Sofia. Hakim mengerutkan dahi dan bertanya semula kepada Kerani, keputusan ini sahih? Ya, Yang Arif. Ini adalah salinan asal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kimia Malaysia, ada kop rasmi, tiada kesilapan. Saya menggenggam lengan kerusi sekuat hati. Saya tidak tahu sama ada perlu gembira atau takut. Wanita itu. Wanita yang mengandung, melahirkan, dan berbaring di katil bersalin. Bukan ibu kandung anak ini? Hakim memandang Sofia dan berkata dengan tegas. Puan Sofia, ada apa-apa yang nak dikatakan? Sofia terduduk di kerusi. Pandangan matanya hancur sepenuhnya. Selepas seketika, dia bersuara dengan susah payah, Saya pun tak tahu kenapa jadi macam ni. Peguam Sofia, Puan Zaleha, segera bangun dan memohon penangguhan untuk menyemak semula dokumen hospital. Tetapi saya tahu sesuatu yang mengerikan baru sahaja terungkap. Anak ini bukan anak kandung saya, bukan anak adik saya, dan bukan juga anak Sofia. Jadi, anak siapa? Anak yang tertukar? Kesilapan di hospital? Atau satu konspirasi gelap? Saya menekuk kepala. Rasanya seperti dunia terbelah di bawah kaki saya. Sofia memandang saya dengan mata penuh keputusasaan dan berkata, saya betul-betul lahirkan anak, Amir. Saya ingat dengan jelas. Tapi, anak ni bukan anak saya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya duduk di bilik, memerhatikan anak yang tidur nyenyak di sebelah saya. Tiada darah, tiada pertalian, tiada dokumen yang dapat membuktikan hubungan kami. Tetapi kenapa anak ini terasa seperti sebahagian daripada diri saya? Anak itu bergerak dan memanggil perlahan. Ayah. Saya memeluknya, memejamkan mata, dan berbisik. Ayah tetap ayah. Tiada siapa boleh ubah tuh. Apapun kebenarannya, ayah akan ada di sini. Selepas kejutan di mahkamah, saya lama terpinga-pinga. Anak yang saya besarkan selama hampir 2 tahun bukan anak saya, bukan anak Sofia, dan bukan juga anak adik saya. Jadi, siapa anak ini? Di mana anak kandung saya? Soalan itu meraung tanpa suara di dalam kepala saya. Saya tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Setiap saat, saya memandang anak itu dengan 2 perasaan yang bercanggah. Sayang lebih daripada sesiapa di dunia, tetapi pada masa yang sama keliru karena tidak tahu dari mana asalnya. Sofia hancur sepenuhnya selepas perbicaraan. Ibunya membawanya pulang ke kampung, dan sejak itu tiada panggilan atau mesej. Sepatutnya saya membencinya, tetapi kini perasaan yang tinggal hanyalah simpati yang dingin. Dia bukan sahaja kehilangan suami dan maruah, tetapi juga anak kandungnya. Saya berpaling kepada Encik Imran dan berkata dengan suara serak, saya kena cari kebenaran. Saya kena tahu di mana anak saya. Saya tak boleh hidup lagi kalau tak tahu siapa anak yang saya peluk setiap malam nih, dan bagaimana anak yang saya dan bekas istri lahirkan boleh hilang. Encik Imran mengangguk dengan riak wajah yang berat. Kita mulakan dengan hospital. Saya ada kenalan doktor yang bekerja di bahagian pentadbiran. Dia boleh bantu kita semak semula rekod kelahiran. Rekod hospital mencatatkan dengan jelas tarikh Sofia bersalin. Pada malam itu, jururawat yang bertugas shift malam adalah seorang ketua jururawat bernama Salmah, yang terkenal dengan pengalaman lebih 10 tahun, teliti, dan berdedikasi. Tetapi anehnya, selepas shift pada hari itu, jururawat Salmah berhenti kerja secara tiba-tiba tanpa sebab dan tanpa notis. Apabila saya meminta untuk bertemu dengannya, bahagian sumber manusia hospital hanya menggelengkan kepala, kami dah putus hubungan sejak itu. Dalam rekod ada alamat lama, tapi sekarang dah tak ada orang duduk sana. Sesuatu yang pelik. Sangat pelik. Saya dan Encik Imran segera meminta semua rekod ibu bersalin pada malam itu. Ada senarai 5 kes kelahiran normal dan 2 kes pembedahan caesarean. Antaranya, Sofia adalah yang kelima melahirkan bayi lelaki, dan bayi itu diberi nomor pengenalan B125. Pada masa yang sama, seorang lagi ibu bernama Siti Hajar juga melahirkan bayi lelaki dan nomor pengenalan bayinya adalah B126. Saya bertanya kepada pentadbir, adakah kedua-dua bayi ini berada di bilik bayi yang sama? Ya. Tetapi bayi Puan Siti Hajar ada sedikit jaundis, jadi dia dipindahkan ke bilik pemerhatian rapi selama beberapa jam. Satu rasa seram sejuk menjalar di tulang belakang saya. 2 bayi lelaki yang lahir pada masa yang sama,
seorang juru rawat yang menghilangkan diri sejurus selepas bertugas, keputusan ujian DNA yang mengatakan saya bukan bapak kandung kepada anak yang saya besarkan, dan hakikat bahwa Sofia yang melahirkannya pun tiada kaitan dengan anak itu. Saya memandang Encik Imran. Dia mengerutkan dahi dan berkata, kemungkinan besar bayi telah tertukar. Boleh jadi kesilapan biasa, atau mungkin disengajakan. Kami mencari alamat lama Puan Siti Hajar, sebuah rumah pangsa usang di pinggir bandar. Tuan rumah berkata Puan Siti Hajar memang pernah tinggal di situ, tetapi berpindah sejurus selepas bersalin. Deposit pun dia tak ambil, terus pergi jebawa bayi. Tapi rasanya saya pernah nampak beberapa kali seorang perempuan pakai uniform juru rawat datang cari dia. Badan saya menggeletar. Gambaran itu sepadan dengan juru rawat Salma. Saya bertanya alamat baru, tetapi tuan rumah hanya tahu secara samar-samar. Dengar kata dia balik kampung di Johor Bahru. Saya meminta bantuan seorang rakan wartawan untuk mencari maklumat di klinik kesehatan di kawasan itu. Selepas 2 hari, akhirnya kami dapat tahu bahwa Puan Siti Hajar tinggal bersama anaknya di sebuah kawasan perumahan di pinggir bandar. Dia bekerja di sebuah kilang jahit, tidak berkahwin, dan hidup secara sederhana. Saya tidak mendedahkan identiti saya, hanya mengatakan saya datang untuk menyemak dokumen berkaitan program bantuan ibu tunggal. Dia curiga, tetapi bersetuju untuk saya mengambil gambar anaknya. Anak itu kelihatan berusia lebih sedikit dari setahun, rambutnya lebat, dan ada iras-iras yang anehnya menyerupai saya di wajahnya. Saya tidak percaya mata saya. Pulang ke rumah, saya memainkan semula video hari jadi saya tahun lalu. Sofia sedang mendukung anak sambil memotong kek. Saya membandingkan bentuk mata, mulut, dan hidung. Anak dalam video itu tidak semirip saya seperti anak yang saya temui hari ini. Jantung saya terasa diremas. Saya memberitahu Encik Imran, saya nak buat ujian DNA dengan budak tu juga, secepat mungkin. Encik Imran terdiam. Kalau betul, maknanya anak kandung awak dah tertukar sejak lahir. Seminggu kemudian, keputusan ujian tiba. Saya berdiri senyap di hadapan pejabat Encik Imran. Dia memandang saya dan menyerahkan kertas keputusan itu tanpa berkata apa-apa. Saya menyambutnya dengan tangan yang menggeletar. Kesimpulan, hubungan bapak anak antara Encik Amir dan kanak-kanak yang berkenaan disahkan. Kebarangkalian bapak, 99.999%. Saya terduduk. Anak yang tinggal di rumah usang di pinggir bandar itu, anak yang saya sangkakan anak seorang ibu miskin, dialah anak kandung saya. Dan anak yang saya besarkan selama ini, anak yang memanggil saya ayah dan tidur dalam pelukan saya setiap malam, adalah anak yang tiada setitik pun pertalian darah dengan saya. Saya tidak tahu sama ada perlu menangis atau ketawa, sama ada perlu menderita atau takdir begitu kejam. Ia membuatkan saya mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bukan milik saya, dan menyembunyikan anak saya sendiri secara senyap dalam kehidupan orang lain. Dan kini, saya berada di persimpangan 2 jalan. Satu adalah anak yang saya sayangi seperti anak kandung, satu lagi adalah anak darah daging saya. Apa yang patut saya lakukan? Saya pikir kesakitan terbesar dalam hidup adalah dikhianati oleh orang terdekat. Tetapi tidak. Tiada kesakitan yang lebih kejam daripada terpaksa memilih antara hati dan darah daging. Saya duduk sendirian di dalam bilik. Kertas keputusan ujian DNA itu terletak di atas meja seperti pisau yang tertancap di jantung saya. Kesimpulan yang dicetak tebal itu mengoyak jiwa saya. Anak yang tinggal bersama saya bukan anak kandung saya, dan anak yang tinggal di rumah usang di pinggir bandar itulah darah daging saya. Saya melihat anak yang sedang tidur di sebelah saya. Bulu matanya yang lentik, tangannya yang menggenggam erat jari saya, nafasnya yang teratur yang meniupkan kehangatan ke dalam dada saya. Anak ini langsung tidak tahu bahwa hidupnya telah diterbalikkan seperti satu gurauan jahat, dan tidur dengan lena. Sejak mula belajar bercakap, anak ini memanggil saya ayah. Dia menangis apabila saya pergi kerja, dan ketawa apabila saya pulang. Kini, walaupun kebenaran kejam bahwa kami tiada pertalian darah telah terungkap, anak ini masih menjadi seluruh dunia saya. Keesokan paginya, saya pergi ke rumah usang di mana anak kandung saya tinggal bersama Puan Siti Hajar. Dia membuka pintu dengan wajah penuh waspada. Saya berkata perlahan, saya orang yang minta buat ujian DNA hari itu. Terima kasih sebab setuju, tapi sekarang ada perkara serius yang saya nak bincangkan. Puan Siti Hajar mengangguk dan mempersilakan saya masuk. Biliknya kecil, katil usang di tepi dinding, dan mainan anak tersusun kemas di dalam bakul plastik.
anak kandung saya sedang berbaring di buayan, bermain dengan gegelang plastik dan mengagah. Buat pertama kalinya, saya memandang anak saya dengan mata kebenaran, sebagai darah daging yang sebenar. Puan Siti Hajar, tekak saya terasa perit. Adakah Puan tahu kemungkinan bayi tertukar di hospital hari itu? Dia terkejut, kemudian perlahan-lahan mengangguk. Saya pun pernah syak, sebab anak ni tak serupa langsung dengan saya. Tapi saya terlalu miskin, nak buat ujian atau saman semua tuh saya tak mampu. Saya cuma anggap anak ni jodoh dari Tuhan, takdir, dan saya besarkan dia. Saya merenungnya lama. Seorang wanita yang miskin, tetapi membesarkan anak yang mungkin bukan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan kini, dia sedang menjaga anak yang saya lahirkan dengan kasih ibu yang luas. Saya nak ambil balik anak saya, kata saya, suara saya bergetar. Puan Siti Hajar menunduk, air matanya menitis ke lantai. Saya faham, anak tu anak encik, kalau encik nak, saya tak boleh halang. Tapi saya minta tolong. Jangan ambil dia tiba-tiba, dia dah biasa dengan saya. Kalau boleh, izinkan saya datang jenguk dia sekali-sekala. Walaupun sekali seumur hidup. Saya duduk senyap. Saya tahu jika saya menuntut hak penjagaan anak kandung saya, undang-undang akan memihak kepada saya. Saya stabil dari segi keuangan dan boleh menyediakan persekitaran yang lebih baik. Tetapi bagaimana dengan hati nurani saya? Untuk mengisi kesakitan hati saya sendiri, bolehkah saya memisahkan seorang anak yang tidak pernah mengenal saya daripada wanita yang telah memeluknya sejak lahir? Saya meninggalkan rumah itu dengan kepala yang berat. Malam itu, saya tidak makan, tidak bercakap dengan sesiapa. Saya hanya duduk di sebelah anak yang bukan darah daging saya tetapi membesar dalam kasih sayang saya, dan merasakan jantung saya terbelah dua. Keesokan paginya, seorang penghantar barang menghantar sepucuk sampul surat coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dengan tulisan yang bulat dan kemas. Di akhir surat, ada tanda tangan Salmah, juru rawat yang bertugas pada malam Sofia melahirkan anak dan yang telah menghilangkan diri selama 2 tahun. Kepada Encik Amir, saya menulis surat ini dengan segala penyesalan dan rasa bersalah yang saya simpan di dalam hati selama 2 tahun ini. Malam itu, saya terlalu letih. Seorang ibu mengalami pendarahan yang banyak, dan saya terpaksa merawatnya sehingga jam 2 pagi. Dalam proses memindahkan bayi-bayi dari bilik bersalin ke bilik bayi, saya telah tersilap menulis nomor pada tag pengenalan yang dipakaikan di pergelangan kaki. Ia bukan disengajakan. Saya cuma terlalu letih. Apabila saya sadar kesilapan itu, saya panik. Saya takut akan tindakan tata tertib, dan saya pikir tiada siapa yang akan tahu, jadi saya berhenti kerja. Tetapi beberapa bulan kemudian, apabila saya terdengar berita pasangan Encik bercerai, saya mula sadar bahwa kesilapan saya tidak berakhir begitu sahaja. Setiap hari saya dihantui rasa bersalah, tetapi tidak berani tampil ke hadapan. Kini, setelah melihat nama Encik pada dokumen ujian, saya tahu kebenaran telah terungkap, dan saya tidak boleh bersembunyi lagi. Saya ada satu permintaan. Jika boleh, biarlah kedua-dua anak itu hidup dalam kasih sayang. Walaupun berlainan darah, mereka adalah nyawa yang tidak berdosa. Dan segala dosa ini, biarlah saya yang tanggung. Selepas selesai membaca surat itu, saya duduk termenung selama beberapa jam. Saya tidak tahu sama ada perlu marah, simpati, atau memaafkan. Segala yang saya lalui, yang dilalui oleh Sofia dan Puan Siti Hajar, berpunca daripada kesilapan beberapa saat oleh seorang yang keletihan. Mungkin beginilah kehidupan. Kadang-kadang, satu kesilapan kecil boleh menghancurkan sebuah keluarga. Saya mengangkat kepala dan melihat 2 keping gambar di atas meja. Satu adalah anak yang saya besarkan, satu lagi adalah anak kandung yang baru saya temui. 2 pasang mata, 2 senyuman. Tetapi kedua-duanya membuatkan saya sesak nafas. Saya tahu sudah tiba masanya untuk membuat keputusan. Saya akan melindungi kedua-dua anak. Saya akan terus membesarkan anak yang telah saya sayangi dengan sepenuh hati. Dan saya juga akan membawa pulang anak kandung saya, dan membiarkan mereka hidup bersama seperti adik-beradik, seperti 2 kepingan takdir yang pecah. Tiada anak yang patut menderita karena kesilapan orang dewasa, dan saya, sebagai seorang bapa, akan menyambung semula semua kepingan itu dengan segala kasih sayang yang saya ada. 3 bulan selepas kebenaran terungkap, saya secara rasmi membawa kedua-dua anak untuk tinggal bersama. Ia adalah keputusan yang mengejutkan, malah dikritik oleh ramai orang. Ada yang mengatakan saya bodoh. Cukup hebat membesarkan seorang anak yang bukan darah daging,
Kenapa pula perlu membawa masuk seorang lagi anak yang tidak dikenali hanya karena satu keputusan DNA? Tetapi saya tidak peduli. Bagi saya, kedua-dua anak ini bukan kesilapan, bukan juga beban. Mereka adalah dua bahagian hidup saya. Satu adalah jantung, satu lagi adalah darah. Saya tidak boleh membuang mana-mana. Kondominium yang dahulunya hanya didiami oleh seorang bapa dan seorang anak lelaki, kini mempunyai sebuah lagi katil kecil. Bunyi tangisan bertambah, bunyi berebut mainan bertambah, dan setiap petang apabila saya pulang kerja, rumah dipenuhi gelak tawa riang. Anak yang saya besarkan, anak yang dipanggil anak dalam kesilapan, masih memanggil saya ayah seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dan anak darah daging saya, walaupun masih memanggil saya pakcik, pandangan matanya semakin mesra dan dekat setiap hari. Saya tidak tergesa-gesa, cinta memerlukan masa. Saya akan menunggu, berada di sisi, dan menyayangi mereka seolah-olah kami tidak pernah terpisah. Ibu kepada anak kandung saya, Puan Siti Hajar, selepas lama berpikir, bersetuju untuk saya membesarkan anak itu secara rasmi selepas menandatangani surat persetujuan hak penjagaan di mahkamah. Dia masih mempunyai hak lawatan dan datang bermain pada hujung minggu. Melihat saya mendukung anak itu, dia kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis, dan berkata perlahan, "Saya percaya awak boleh berikan keluarga yang terbaik untuknya, lebih baik daripada sesiapapun." Pada suatu lewat petang bulan Oktober, saya menerima panggilan untuk menghadiri majelis pertemuan semula Rakan University. Saya mahu menolak, tetapi kemudian terfikir sudah tiba masanya untuk berhadapan dengan masa lalu. Bukan untuk kembali, tetapi untuk menutup buku. Kafe kecil tempat majelis itu diadakan terletak di lorong yang biasa, di bawah sebatang pokok tua yang rendang. Saya tiba lewat. Apabila saya masuk, semua orang sudah pun berkumpul. Suara sapaan dan gelak tawa memenuhi ruang. Tetapi saya terhenti apabila melihat Sofia, bekas istri saya, duduk di satu sudut kafe. Dia memakai gaun kait labuh, wajahnya lebih cengkung dari dulu, tetapi pandangan matanya anehnya tenang. Dia juga melihat saya, bangun, dan mengangguk perlahan. Saya membalas dengan anggukan senyap. Sepanjang majelis, kami tidak bercakap. Masing-masing duduk di hujung meja yang berbeza, hanya mendengar cerita lama dan gurauan zaman university. Tetapi apabila majelis hampir berakhir, dia menghampiri saya dan berkata perlahan, "Boleh kita jalan sekejap?" Saya teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Kami berjalan beriringan di bawah deretan pokok. Angin lewat musim luruh yang sejuk bertiup, dan daun-daun kering berkerisik di bawah kaki. Selepas lama berdiam, Sofia memulakan bicara. "Saya tahu awak benci saya, dan mungkin awak tak nak tengok saya lagi, tapi hari ini, saya nak cakap terima kasih. Terima kasih sebab jaga budak tu. Walaupun bukan darah daging sesiapa, dia dah dapat ayah yang sebenar." Saya menggenggam penumbuk di dalam poket. Sofia memandang saya dengan mata yang berkaca-kaca. "Saya dah tak ada keberanian nak jadi ibu. Saya tahu saya tak layak. Tapi satu hari nanti, kalau budak tu nak tahu pasal ibu dia, kalau dia tanya, boleh tak awak ceritakan kisah yang indah, bukan yang teruk-teruk? Jangan cakap saya salah. Tapi boleh tak buat dia percaya yang ibu dia betul-betul sayangkan dia?" Saya melihat wanita yang pernah menjadi istri saya, tidur bersama saya, melahirkan anak untuk saya, mengkhianati saya, sesat, dan rebah di hadapan lubang yang digalinya sendiri. Saya tidak berkata saya memaafkannya, tetapi saya mengangguk. Kalau dia tanya, abang akan cakap mama dia sangat sayangkan dia. Sofia menangis senyap. Bukan teresak-esak, hanya air mata yang mengalir membasahi selendang nipis di lehernya. Sebelum pergi, dia berpaling. "Terima kasih. Sebab jadi ayah yang hebat, mengisi kekosongan ibu yang saya tak mampu jadi." Dan dia hilang, seperti angin yang berlalu seketika. Malam itu, apabila saya pulang ke rumah, kedua-dua anak saya sedang tidur nyenyak. Seorang memeluk bantal, seorang lagi bernafas perlahan dalam pelukan saya. Saya melihat mereka. Hati saya terasa ringan. Tiada lagi soalan, tiada lagi penyesalan, tiada lagi dendam. Saya telah memilih hati, dan hati tidak pernah silap. Saya menyelimuti kedua-dua anak saya semula, mencium dahi masing-masing, dan berbisik, "Ayah ada di sini, dan akan sentiasa ada di sini." Walaupun hidup ini membolak-balikkan kita berkali-kali, kasih sayang seorang bapa tidak dapat digantikan oleh apapun. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjaga kedua-dua anak. Seorang adalah anak kandung saya, seorang lagi adalah anak yang saya lahirkan dengan hati saya. Walaupun berlainan darah, kedua-duanya adalah darah daging hidup saya.
Saya mungkin bukan lelaki yang sempurna, tetapi saya percaya saya telah menjadi bapak yang paling sejati yang saya mampu. Hidup ini tidak selalunya adil, tetapi jika kita cukup menyayangi, semua luka akhirnya akan sembuh dengan hati. Anda semua, pernahkah Anda berada di persimpangan pilihan yang menyakitkan? Tersepit antara logik dan perasaan, antara apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan? Percayalah, kasih sayang yang tulus akan sentiasa menjadi jawaban yang paling bijaksana. Terima kasih karena sudi mendengar kisah yang menyentuh perasaan ini hingga ke akhirnya. Jika kisah ini bermakna, sila tinggalkan komen di bawah. Kongsikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, dan jangan lupa untuk suka dan langgan saluran kami. Setiap perkongsian Anda amat bermakna bagi kami untuk terus menyampaikan lebih banyak kisah hidup yang memberi inspirasi. Terima kasih setulusnya.